Okey. Dalam menikah rumah tangga mempunyai 3 orang cahaya mata, betul ya? 3 orang. Saya Betul. saya dengar bakal menjadi 4. InsyaAllah. InsyaAllah, tahniah, alhamdulillah. Okey. So, Tuan Farhan telah memulakan perniagaan Chokodot ni sejak Oktober 2015. Ini yang saya baca daripada sharing information yang ni lah. Dengan hanya bermodalkan 500 bersama isteri tercinta yang dikenali sebagai Teacher Sarah lah. Okay. So, kalau saya salah nanti Tuan Farhan betulkan balik Ini saya dapat daripada bacaan saya kan. Okay. So, seterusnya sikit lagi kot penerangan je biar adik-adik betul-betul mengenali Tuan Farhan. Kenal dah produk tapi Tuan Farhan mungkin kurang kita kenal. So, hari ni kita nak kenal lebih lanjut lagi. So, kita tengok bahawa permulaan Chokodot ni kalau saya baca dia bermula dari rumah je. Masa tu Tuan Farhan dengan cik pun masih lagi bekerja dan sebagainya kan. Okay. Dan berbekalkan tagline lebih dari sedap dan juga motivational quote. If you dream it, you can do it. Saya melihat saya nampak sekarang ni Chokodot telah diketahui ramai. Kemudiannya kalau saya pergi kedai-kedai runcit ataupun petrol pump, kita dah boleh tengok. Kemudian ejen pun kita nampak dulu dekat Dumur ni saya tak pernah nampak. Daripada Mira bercerita dengan saya 2-3 tahun, saya rasa 2-3 tahun lepas, saya tak pernah nampak lah ada ejen-ejen yang promote dalam Facebook Dungun tu sendiri tak ada. Tapi lately dah mula ada dan dah ramai saya nampak. So, saya boleh katakan bahawa Chokodot telah berkembang dengan majulah. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Kalau tengok Chokodot ni, seumur anniversary saya lah sebab saya pun kahwin 2015. So, seumur anniversary saya. Okay. Jadi yang terbaru saya dapat tahu bahawa Chokodot sedang membuka pejabat dan gudang baru di Sendayan. So tahniah, alhamdulillah. Kemudiannya satu lagi yang paling menarik saya baca, Chokodot sebenarnya bukan sahaja berada di Malaysia tetapi telah terbang jauh ke Singapura dan Brunei. Betul. Alhamdulillah. Okay. So saya taklah bercadang untuk berbicara lanjut sebab kalau saya cerita macam tak menarik kan sebab bukan orangnya. Maka saya jemputlah Tuan Farhan untuk bercerita. Dan sebelum itu, saya nak peringatkanlah peserta dan penonton jika anda ada apa-apa soalan, sila nyatakan di bahagian chat. Okay, supaya nanti saya boleh bacakanlah dan saya boleh ajukan soalan kepada Tuan Farhan. Tuan Farhan ada satu nota kat sini. Mantan Timbalan Rektor HE juga merupakan ejen Chokodot. Wow. Ex-bos saya. Wah, menarik ni. Okay. So, let's move to the first question. Okay. So, Tuan, saya dah terang tadi sedikit. Saya rasa adik-adik pun dah nampak gambaran. Okay, saya harap penerangan saya itu tepat lah. Maka saya nak tanyalah soalan pertama. Apakah faktor yang mendorong Tuan Farhan untuk menceburi bidang perniagaan dan kesohanan? Sebab saya rasa kalau saya lah menjadi juru audit dalaman di dalam supermarket ataupun syarikat yang besar macam Mydin semua tu, bagi saya okey dah lah kan. Tapi saya nak tahulah apa yang sebenarnya mendorong Tuan Farhan untuk mencabar diri tu untuk menjadi seorang usahawan. Kemudiannya kenapa perniagaan coklat yang dipilih? Bukan perniagaan lain. Dan yang terakhir, bukan terakhir lah, ini soalan pertama yang terakhir kan anak dia. Kenapa memilih brand name Chokodot? Silakan. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih kepada moderator Puan Raihana dan juga pengarah Mas Dek, Puan Rusna dan juga saya dijemput oleh Puan Siti Khatijah untuk program ni. Dan kepada semua yang berada di sini dan ada Chokodin juga di sini, saya nak ucapkan tahniah kerana berada dalam sesi ini. Okey, daripada soalan tersebut, macam mana daripada internal auditor boleh terjebak dengan bisnes Chokodot ni? Okay, dekat sini sebenarnya saya sebelum masuk Chokodot ni, lepas setahun saya berhenti daripada internal auditor. Lepas setahun saya berhenti daripada internal auditor, lepas tu saya bekerja dengan family saya, baru saya join Chokodot. Basically kalau saya nak relatekan balik kenapa saya daripada kimia industri masuk kepada internal auditor, basically sebenarnya saya terpaksa berhenti kerja pada ketika itu disebabkan anak saya ada masalah kesihatan. Yang mana kita ni sebagai internal auditor,
kita banyak travel. Dan saya bukan bahagian yang kira account, saya internal auditor bahagian compliance. Saya bahagian compliance, food processing, saya audit kilang-kilang SME, kilang-kilang proses makanan di bawah Maidin. Di bawah Maidin, kedai rakyat, yang mana kita akan audit kilang-kilang tersebut untuk pastikan dia punya kebersihan. Sebab masa Maidin dia banyak IKS. So IKS ni kebanyakannya dia tak ada sedia halal JAKIM. Jadi Maidin buat audit dia sendiri untuk tengok order proses tu. So saya terlibat dalam perkara itulah yang menyebabkan saya ni kalau sebulan tu boleh kata 15 ke 20 hari tu outstation je. Sebab kalau kita pergi satu negeri, kita kena pusing satu negeri. That's why masa saya banyak di luar. So saya terpaksa resign daripada kerja saya sebabkan anak saya ada masalah kesihatan yang perlukan attention yang banyak. Yang mana saya kena pergi hospital, setiap minggu kena pergi ke hospital buat checking anak. So itu saya terpaksa berhenti dan saya bantu keluarga saya berniaga. So daripada situlah. So bila kita ni, time tu pula 2013 tu saya berkahwin, start berniaga dengan family. And then sebenarnya lepas kami berkahwin tu memang wife saya, Teacher Sarah, founder Chokodubs, dia ni setiap hari ajak saya join produk dia. Dia setiap hari ada je produk-produk baru. Tapi kebanyakan produk tu adalah produk wanita, produk kesihatan, produk dalaman wanita. Macam mana aku nak join ni kan? So saya agak stuck. Tapi kita always nak cari something yang kita boleh buat sama-sama. Sehinggalah dia approach dengan saya coklat. Coklat tempatan yang saya rasa sedap lah. And then daripada situlah saya dah suka dah. Dia ajak saya join, saya kata nanti dulu. Sebab saya nak tengok dia fokus tak kat produk tu kan. Dan apa yang mengejutkan saya adalah kami menerima orang kata apa, permintaan yang sangat memberangsangkan. Dalam tempoh 2 bulan kami buat secara part time jual coklat, jualan tu dah sama macam gaji saya. Dari situlah yang menyebabkan saya macam wow, baru part time buat secara sampingan, saya dah dapat income macam ni. Ini kalau saya buat betul-betul macam mana? Daripada situlah yang menyebabkan saya decide untuk berhenti, ambil keputusan untuk berhenti dan fokus 100% pada bisnes coklat ini. Yang mana keputusan time itu bukanlah mudah sebenarnya tuan-tuan dan puan, di mana parents saya tak setuju dengan tindakan saya ni. Okay. And then macam mana, nanti itu saya simpan dulu. Dan macam mana nama Chokodubs tu muncul, sebab dia datang daripada first thing yang saya makan coklat ni, saya rasa sedap. First thing yang bila saya rasa coklat ni, perkara pertama muncul dalam otak saya adalah sedap. Dan saya combinekan dia, coklat dan juga sedap, jadi Chokodubs. Dan saya jadikan dia sedikit international, saya tambah apostrophe S hujung dia. Itulah namanya Chokodubs 3 kali ini. Okey ke? Okay, so itulah ya Chokodubs. Coklat yang dirasa sedap. Betul Yes. Okay, so betul lah membuat satu keputusan tu kita betul-betul kena firm kan supaya dia boleh, alhamdulillah lah kan, tindakan ataupun keputusan Tuan Farhan tu membawa kejayaan akhirnya yang kita nampak sekarang kan. Alhamdulillah. Dan saya amat tertarik lah bila Tuan Farhan kata buat part time pun buat sekejap tapi dah gaji sama. So internal auditor ni bukan gaji murah kan, gaji dia boleh tahan lah kan. So jadi kalau kata tadi tu boleh cover, boleh sama macam gaji, maksudnya memang masyuk lah pendapatan menjual coklat. Cumanya sebelum saya bergerak kepada soalan kedua, saya nak tanya jugalah coklat yang maksudnya jenis-jenis coklat di bawah Chokodubs ni adakah yang dicipta resepinya sendiri ataupun macam mana sebenarnya? Okay, most of the coklat yang kita ada semuanya memang kita custom made. Yang mana kita dengan asal yang coklat ni, mula-mula kita orang pernah try buat sendiri. Bancuh sendiri. Tetapi benda tu jadi tak praktikal. Bila kita berniaga laki bini. Kita dah nak masak, kita dah nak marketing, kita dah nak iklan, kita dah nak COD. So bila masa kita tengah buat produk tu pun dah makan separuh hari. Itu pun dah nak separuh nyawa dah.
And then kalau saya fikir kan, kalau teacher Sarah memang tak sukalah nak buat-buat ni. Tetapi saya ni suka macam air tangan kononnya. Tetapi benda tu sangat renyah dan dia tak berbaloi. Masa kita habis dekat buat produk, lepas tu nak cuci pinggan mangkuk lagi dah. Nak cuci coklat ni bukannya biasa cuci pakai air kosong, kena pakai air panas. So benda tu menyebabkan kami fikir kita kena cari orang yang boleh bantu kita buat. Cumanya rasa dia macam mana, kualiti dia macam mana, halus coklat dia macam mana, yang tu kita boleh bincang dengan pihak-pihak yang tertentu. So kita pergi sana, kita bincang dengan dia, kita nak macam ni, dan dia buatkan untuk kita. Maknanya resepi tu datang daripada Tuan Farhan dan juga teacher lah. Ya. Yeah. Okay, so nice. Okay, so melihat kepada situasi sekarang, kita boleh tengok bahawa macam saya cakap tadi lah, maksudnya kita dah tahu ramai orang, saya boleh cakap ramai orang dah tahu lah. Kalau tadi saya tanya kan, tahu tak Chokodap? Memang semua orang macam, saya dah cuba, saya dah biasa makan, hari kena makan kan. So macam benda tu kita dah tahu bahawa it's like well known product. So Alhamdulillah. So dan saya juga dapat lihatlah baru-baru ini ada juga dipaparkan billboard yang memaparkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Chokodap sah. So nampak macam dah mula ada billboard kan. So apa yang saya nampak, apa yang saya boleh rumuskan di sini bahawa kita boleh melihat kemajuan ataupun pembangunan dalam perjalanan Chokodap itu sendiri. So boleh tak kalau saya minta Tuan Farhan untuk menceritakan perjalanan dan perkembangan Chokodap daripada bermula di Oktober 2015 tu sehinggalah sekarang. Kemudian pencapaian yang telah dikecapi, terutamanya award yang sangat special saya rasa yang pada 2020 yang diterima tu kan. Saya nampak macam award tu macam, wah, bila saya baca award tu something yang very express myself lah. So saya tak nak cakap banyak, saya nak Cik Farhan sendiri yang menceritakan berkenaan dengan award tu. Bukan award sajalah, apa saja pencapaian sepanjang 2015 sehinggalah ke hari ini. Silakan. Okay, so nak cerita perjalanan ni panjang tuan-tuan dan puan. Daripada tahun 2015. Actually kalau nak ikutkan perjalanan saya yang paling mencabar sebenarnya adalah pada tahun pertama. Yang mana kita bermula pada Oktober 2015. Yang mana yang seperti saya cakap tadi, family saya tak setuju dengan tindakan saya ni. Itulah yang paling susah sekali tuan-tuan dan puan, sebab bila kita berniaga, cabaran kita yang paling besar bukannya orang luar tau. Orang yang dalam, orang yang dekat, orang yang kita sayang. Orang-orang tu yang orang kata apa, tak setuju dengan kita buat. Macam saya dengan ayah saya sendiri. Especially ayah saya, dia memang sangat tak setuju dengan apa yang saya nak buat. Sebab apa, bila dia dengar, bila saya cakap dengan ayah saya decide untuk buat full time coklat ni, dia sangat kecewa. Sebab apa dia cakap dengan saya? Dia cakap dengan saya ada degree, belajar sampai universiti, and then tiba-tiba nak pergi jual coklat, yang dia kata budak tak ada SPM pun boleh buat. Tapi saya faham ayah saya dia rasa malu sebab compare dengan kawan-kawan anak-anak dia, kawan anak-anak dia yang berjaya, kerja bagus-bagus. So bandingkan dengan dia, anak dia jual coklat. So saya faham ayah saya rasa malu dengan saya, dan dia try to convince, parents kita kan try to convince kita buat yang terbaik kan. So dia try to convince saya untuk jangan buat macam ni. Lebih baik pergi sambung belajar, pergi jadi lecturer, pergi jadi yang kerja profesional, pergi jadi engineer, pergi jadi doktor. Ayah saya dia sangat memandang tinggi kepada pendidikan tu. And then saya faham kenapa dia rasa macam tu. Tetapi bagi saya pula, saya melihat ini adalah satu peluang yang sangat besar. Yang mana pada ketika itu, industri coklat kebanyakannya semua kat pasar raya. Yang mana kalau saya sendiri, sebab saya bukan sekadar nampak peluang, saya dah buktikan dengan hasil yang saya dapat. Kalau saya boleh bantu orang macam saya, buat duit macam saya nampak itu peluang. Tetapi walaupun saya try to explain dekat parents saya, dia orang tak faham benda tu. Saya cerita pasal Facebook, memang dia tak faham. Memang saya pun kena accept lah. Dan saya tahu sebenarnya dia orang tak nampak apa yang saya nampak.
Tetapi saya nekat juga sebab saya nampak ini peluang, saya nekat juga nak buat. Itulah cabaran saya yang paling besar di mana saya terpaksa pindah rumah. Sebenarnya duduk dekat rumah mak, manalah kita boleh kan tuan-tuan perempuan. Hari-hari jumpa, makan pagi jumpa. Jumpa je nampak saya dalam muka masam. Sebab yelah anak tak nak dengar cakap kan. Tak nak follow kan. Nampak je dia masak. Dapat peluang je dia akan cakap kan. So saya terpaksa ambil tindakan untuk pindah keluar walaupun saya tak ada simpanan, tak ada saving. Habislah licin lah. Duduk rumah tingkat 8 dan tahun itu sangat gila struggle lah. Sangat gila struggle. Bayangkanlah tingkat 8 lah gudang saya. Yang lift tu selalu rosak. Bayangkanlah lift rosak nak turun tingkat 8 tu bawa coklat. Kadang-kadang balik bawa anak. Bukan benda yang senang. Sangat difficult dan paling yang mencabar bila parents kita tak setuju dengan kita jangan expect semua adik-beradik kita support kita. Diorang semua akan satu geng dengan mak ayah kita lah. Diorang akan satu geng, diorang akan cakap macam-macam apa yang kita buat ni sebab semua tak risau. Tetapi pada saya nampak peluang tu saya hanya boleh berdoa lah. Saya berdoa agar ditunjukkan jalan kepada mereka dan saya juga jadikan itu sebagai pembakar semangat untuk buat betul-betul. Saya jadikan itu sebagai kebengangan untuk saya buktikan bahawasanya bisnes ini boleh. Bisnes ini boleh buat. Itu yang saya pegang. Saya rasa kalau tanpa ayah saya cakap macam tu, saya rasa saya pun mungkin tak sampai sekarang ni. Tapi bila ada pembakar semangat macam tu, yang menyebabkan saya mencabar diri saya untuk buktikan saya boleh, benda ni betul-betul boleh, saya buat sungguh-sungguh walaupun 1 tahun tu sangat mencabar. Kalau setakat coklat terbalik depan lift, jiran-jiran semua tengok, itu memang biasa. Itulah tahun pertama. Tetapi along the journey tu saya belajar banyak perkara. Dan pada tahun penghujung 2016 tu, dekat setahun, saya bagi ayah saya 30,000 cash depan dia. Terus ayah saya berubah, dia start percaya. Wow, rupa-rupanya memang boleh buat duit. Saya bagi 30,000 cash kat dia sebagai hadiah kat ayah saya. Dan untuk saya beritahu kat dia, memang bisnes ni boleh buat. Boleh buat. Tapi start daripada situlah. Ayah saya pun saya nak pujuk dia sebenarnya. Sebab susah, ayah saya ni keras. Ayah saya keras kalau cakap ni susah ni. Tetapi bila kita hadiahkan dia, kita pujukkan dia, lembut hati dia. Dan start daripada situlah dia dah start percaya tuan-tuan puan. Bisnes saya tak tahu nak cerita macam mana. Dia punya, saya rasa keberkahan tu sangat luas. Yang dulu saya ditimpa macam-macam masalah. Lift rosak lah, kereta rosak lah, ni rosak, tu rosak. Sebab saya tahu saya ada sekatan dekat situ. Tetapi bila ayah saya tu lepaskan saya, dia betul-betul support saya, sekarang dia lah jadi orang yang paling kuat support saya. Setiap kali jumpa cerita, apa macam mana Cokodak? Macam mana Cokodak? So 2017 tu is my flying lah. Saya rasa kepak saya tu dibuka. Yang mana 2017 lah saya touch first million saya dalam tempoh 2 tahun. 2017 saya touch first million. Kemasukan agent dropship tu sangat laju. Alhamdulillah. Dan terus business growing lah. Business growing. 2017 ke 1 million. 2018 dekat 3 juta. 2019 dekat 4.1 million. Dan 2020 kita punya highest so far kita capai 16 juta tahun lepas. Okay, kalau saya nak cerita satu-satu ke, banyak ni perjalanan dia. Okay, pasal award. Award pada tahun 2020 lah kami terima banyak award sebenarnya. Kami terima 2 awards daripada Titan. Titan tu adalah satu program di bawah Dr. Azhar Osman yang mana kami jadikan dia sebagai kita punya mentor lah. Yang mana kami terima 2 anugerah. Satu anugerah bisnes yang dapat bertahan sewaktu PKP, sewaktu COVID, dan juga anugerah perkembangan bisnes yang terbaik lah dalam circle Titan. Dan kami juga dianugerahkan dengan anugerah laureate mana ni dia. World Halal Best Brand kat sini. Okey, dia daripada brand laureate sebagai e-commerce coklat pada tahun 2020.
Ha. Ini pencapaian-pencapaian pada tahun 2020 lah. Oh sorry, Titan is 2019. 2019 ada dua. Okay, so terima kasih untuk perkongsian tadi tu. Okay. Dia adik-adik boleh lihat lah sebenarnya untuk kita mencapai sesuatu apa yang adik-adik tengok Tuan Farhan dan juga Cici Sarah berada sekarang ni bukan benda yang mudah. Dan juga saya dapat satu benda yang selalu orang kata tapi bila Tuan Farhan cerita dia mengukuhkan lagi bahawa restu mak ayah sangatlah penting kan kalau untuk kita buat sesuatu kan. Tapi kadang-kadang macam itulah. Bila kita berlainan generasi mungkin mereka tak faham tapi mereka bukanlah menghalang sebenarnya tapi ialah perbezaan generasi tu menyebabkan mereka tak faham yang kita teknologi sekarang kita kena macam tu lah kan. So bila kita boleh memahamkan mereka insya-Allah mereka akan tak pernah tidak menyokong anak-anak. Itu yang saya faham lah kan pasal mak ayah dan juga okay, so tanya di atas semua pencapaian 16 juta yang sangat-sangat bagi saya besar lah ya. 16 juta tu kemudiannya yelah macam saya cakap tadi perkembangan yang bagi saya agak laju sebab 2017, 2020 kan dalam masa 3 tahun tu kan dia memecut laju daripada first million sampailah ke 16 million. Okey, kemudiannya kalau saya tengok tadi Tuan Farhan pun ada cerita pasal ialah benda yang kita nak buat tu bukanlah sesuatu yang macam kita boleh buat saja-saja, dia mesti ada strategi, kita mesti berfikir jauh lah dan kita yang penting kita mesti kuat supaya kita boleh fight and also mencabar diri kita untuk lebih berjaya lah kan. Jadi kalau ayah Tuan Farhan tidak bereaksi begitu mungkin tidaklah Tuan Farhan berusaha sebegitu kan. So dia adalah konsep di situ. Okay. So bercakap tentang perniagaan coklat, saya rasa pastinya mula-mula sekali macam Tuan Farhan kata tadi, Tuan Farhan fikir semua jenama-jenama coklat yang kita tahu Cadbury lah, KitKat semua ada di pasaran besar kan. So bila Chokodub datang dalam menjadi satu pilihan lah untuk Tuan Farhan dan Teacher Sarah, mestilah terus datang di fikiran macam mana Chokodub nak bersaing kan dengan mereka-mereka ataupun jenama-jenama yang well known yang saya rasa Tuan Farhan dan Teacher Sarah pun membesar dengan jenama-jenama tu kan, Cadbury, kan. So macam mana Tuan Farhan merancang ataupun macam mana apakah keistimewaan Chokodub ni yang sehingga Tuan Farhan yakin Chokodub boleh bersaing dengan nama-nama yang saya sebut tadi, Cadbury, KitKat, Toblerone, Snickers. Yang ni yang biasalah kita makan kan. Sebab umur kita pun tak banyak beza, setahun je. Tuan Farhan muda setahun saya. Jadi memang kita ni generasi yang sama, makan coklat yang lebih kurang sama kan. Jadi macam mana keistimewaan apa yang Tuan Farhan nampak keistimewaan Chokodub ni untuk bersaing dan juga apakah cabaran-cabaran yang dihadapi lah. Tadi dah cerita kan, so mungkin boleh tambah sikit lagi cabaran-cabaran untuk bagi semangat sikit ke adik-adik ni sebab kadang-kadang yelah adik-adik ni bila dia nak buat sesuatu dia kena ada motivasi kan. Macam Tuan Farhan punya motivasi quote tadi itulah kan. Okay. So itu saja dua soalannya, apakah keistimewaan Chokodub dan juga cabaran-cabaran lah yang dihadapi oleh Tuan Farhan dalam mengelola dan menjadi CEO kepada Chokodub. Silakan. Okey, daripada soalan yang pertama tu tentang orang kata apa jenama coklat sedia ada kan. Okey, sebenarnya saya melihat kenapa saya katakan Chokodub ni adalah satu peluang yang mana saya melihat rata-rata kebanyakan coklat jenama-jenama yang terkenal ni kebanyakan mereka berada di pasar raya sahaja. Pada ketika itu belum ada lagi jenama yang sangat kuat mendominasikan online market. Sebab kalau sebenarnya saya banyak di approach oleh brand-brand besar ni. Ada orang punya otak-otak dalam tu dan dia orang tanya saya, dia kata masa dia cakap macam ni. Dia kata apa yang saya buat ni sebenarnya kerja yang sangat gila dia kata. Dia kata coklat macam mana je boleh post. It tak make sense. You akan rugi dia kata. Coklat tu akan damage macam-macam lah.
Bukan setakat dia, ramai sebenarnya yang cakap macam tu dengan saya. Tapi saya tak melihat itu sebagai satu masalah, sebagai satu dinding penghalang pada saya. Saya melihat itu sebagai satu peluang. Kalau aku boleh atasi masalah ni, is a peluang untuk diri saya. Ha. Dan setahun jugalah saya mencari jalan macam mana untuk saya sampaikan produk saya ni kepada saya punya agent. Sebenarnya sangat banyak proses dia. Kita dah cuba, kalau setakat dari segi damage postage tu sangat banyak sebenarnya. Sebab saya keep trying. Saya hantar macam ni, tengok macam mana. Saya hantar macam ni, saya tengok macam mana. Saya pernah hantar pakai bas, saya pernah hantar pakai orang, saya dah pernah hantar. Tapi kebanyakan pakai courier lah, saya testing. Macam-macam metod, hampir setahun saya mencari jalan. Dan untuk memastikan macam mana nak sampaikan produk saya kepada audiens, kepada ejen-ejen saya. Dan daripada situ juga, apa yang saya melihat adalah Chocodops ni beza dia dengan jenama-jenama besar adalah kita menggunakan sistem ejen. Yang mana sistem ejen ini company-company besar, diorang banyaknya tak pakai. Diorang lebih suka pasar raya. So saya melihat market sini sebenarnya sangat luas. Yang mana sistem ejen ni dia mempunyai kelebihan dia tersendiri. Yang mana coklat saya ni boleh berwhatsapp dengan orang, dia boleh masuk orang, dia boleh follow up orang, dia boleh bercakap dengan orang secara dekat. So kita membina trust, kita membina hubungan dengan pelanggan itu dengan lebih dekat. Pelanggan kita lebih mudah, diorang kadang-kadang tak perlu nak keluar, coklat tu sendiri datang depan rumah dia. So benda tu pada saya ada satu kelebihan yang kita boleh tangkap. Tetapi benda tu sebenarnya adalah proses sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Dia bukanlah tiba-tiba overnight saya dapat idea macam tu, tak. Ini adalah proses daripada mana kita orang kata apa, along the journey tu kita start pick up. Aku sebenarnya bagus kat sini. Aku sebenarnya bagus kat sini. Kita start pick up mana kita punya strength. Yang daripada asalnya jual coklat tu sekadar untuk diri sendiri je. Jual coklat tu sekadar untuk untung diri sendiri je, lepas duit dapur. Tetapi bila kita fokus, kita go deep, kita nampak sebenarnya banyak lagi peluang-peluang dan apa kelebihan-kelebihan kita yang ada. Okey, dan seterusnya, apa cabaran sebagai CEO? Sebagai dia macam ni tau tuan-tuan puan-puan. Masa kita start up, kita ni laki bini je. Kita lah buat keputusan, kita fikir, kita buat. Itu sangat senang. Pasal startup ni sangat senang. Bangun pagi, gosok gigi, nak buat apa terus buat. Tetapi bila kita di fasa ada team, bila saya sekarang ni ada 50 orang pekerja, kita dah ada key leaders. Sebab kita nak grow ini, kita tak boleh buat seorang-seorang. Makin besar kita nak berkembang, kita perlukan lebih ramai team. So bila ramai team, lebih ramai pekerja berbayar ni, sebenarnya challenge lebih besar. Antara challenge sebagai CEO yang paling besar adalah macam mana saya nak semua orang ni dalam satu kapal ni mempunyai objektif yang sama. Mempunyai cara fikir yang sama, sasaran yang sama. Macam mana saya nak semua orang align, sama-sama bekerjasama untuk capai matlamat kita bersama. Sebab lain orang, dia ada strength dia masing-masing. Ni bagus kat sini, ni lemah kat sini, ni lemah. Macam mana saya nak kumpulkan strength tu semua dalam satu tindakan tu, satu direction. So bila strength tu semua kumpul, dia akan melengkapi antara satu sama lain. Itu yang pada saya memerlukan sangat tinggi leadership skill. Dalam bisnes, pada saya selain daripada kita belajar secara macam account, finance, tu semua wajib kita belajar sebagai kita punya knowledge. Tetapi soft skill kita sebagai leadership juga sangat penting. Sebab apa? Benda itulah yang memegang tim-tim kita, yang memberi direction kepada mereka. Without ada leadership, tim kita tu, kapal kita tu akan jadi, kalau masing-masing buat hal sendiri, dia akan jadi sangat susah untuk kita berjalan. Alright? Itu yang besarlah. Kemudiannya, perkara biasa sebagai CEO adalah kita ni perlu merancang awal. Perlu merancang 6 bulan ke depan, setahun, 2 tahun.
dan always kena predict dengan keadaan persekitaran. Contohnya macam COVID. So saya kena pastikan supaya kapal kita nak jalan ni, kita boleh elak batu-batu tu. So kita kena rancang daripada awal lah. Preparation tu daripada awal kena buat. Okay. So betul lah tu. Semua benda kena well prepared. Semua benda ada gancatnya kan. Biasalah tu perniagaan. Lagi-lagi perniagaan. Lagi-lagi dengan keadaan yang unexpected PKP Betul. dan juga pandemik COVID-19 ni kan. So kita pun tak. Nanti hari tu kita pergi pada soalan yang seterusnya lah. Cumanya saya melihat bahawa bila saya baca-baca tu kan, saya membaca bahawa Chokodubs telah pun menjadi satu perniagaan coklat online pertama di Malaysia. Dan tadi pun ada sebenarnya Tuan Farhan sebut sikit-sikit pasal tu kan. Kemudiannya berkenaan dengan bila saya bercakap dengan Amira pun cakap, Madam pernah ke jumpa coklat kat Malaysia ni boleh post? Kita post kat Semenanjung, kita post kat Sabah Sarawak, kita post, lepas tu dia kata, Madam order je kami hantar. Madam order pagi, kami hantar petang, macam tu lah. So itu adalah trademark yang ataupun yang digunakan oleh Mira bila bercakap dengan saya. Okay, so bila kita tahu begitu dan juga tadi bila saya tengok Tuan Farhan berkongsi berkenaan dengan anugerah yang diterima tahun lepas, saya melihat dekat situ dia ada anugerah sebenarnya untuk e-commerce coklat. E-commerce coklat maksudnya kita bercakap pasal online lah tu kan, pasal berkenaan dengan perniagaan atas talian lah. Okay. Boleh tak kalau tadi pun sebenarnya Tuan Farhan dah terang, tapi boleh tak kalau saya dapat lebih lanjut lagi penerangan ataupun ulasan Tuan Farhan berkenaan dengan menjadi perniagaan coklat online pertama di Malaysia, macam manakah yalah orang nak duri dan sebagainya, macam mana dia boleh akhirnya berlaku begitu kan, sebab mungkin dia boleh memberi satu inspirasi kepada adik-adik, kepada peserta, kepada penonton kita hari ini kan. Mungkin juga mereka ada perniagaan yang mereka nak buat lebih kurang macam ni ke kan, ataupun nak jadi ejen dan sebagainya kan. Dan juga apakah strategi yang digunakan oleh Tuan Farhan sehingga berjaya membina. Yang ini saya suka baca. Saya baca Tuan Farhan punya misi dan visi Chokodubs. Dia kata untuk menjadikan empayar usahawan coklat kan. Okay. So saya nak tanyalah macam mana ataupun apa strategi yang digunakan oleh Chokodubs itu sendiri ataupun Tuan Farhan sendiri untuk berjaya membina perniagaan coklat secara online, dan apakah platform dan sistem yang ingin diketengahkan oleh Tuan seperti yang dinyatakan dalam visi Chokodubs. Sebab saya baca visi Chokodubs tu dia ada kata yang berkesan dan boleh diguna pakai oleh semua kan. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan platform dan juga sistem itu. Silakan. Alright. Okay, basically tadi dekat bahagian macam mana coklat tu punya sistem secara e-commerce kan. Basically sebenarnya coklat e-commerce sebenarnya macam ni. Saya sebenarnya kalau kita tengok dekat luar, sebenarnya banyak produk dia ada dia punya kelemahan dia yang tertentu. Contoh macam coklat, kelemahan dia paling besar adalah dia punya dari segi logistik. Dari segi macam mana nak bawa produk tu ke satu tempat yang mana kita kalau push dia ada risiko kecairan kat situ. So saya menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Saya menyelesaikan masalah itu, saya fokus macam mana cari jalan supaya benda tu boleh diselesaikan. Kat situ saya tangkap peluang. Sebab dekat luar sana pun sebenarnya ada banyak lagi produk-produk yang diorang ada kelemahan masing-masing yang belum ada lagi orang selesaikan. Okay, ada banyak. So kat situ kalau you dapat tangkap peluang tu, you dapat selesaikan masalah sesuatu produk itu, sebenarnya dia akan jadikan you punya key factor untuk you sukses. Okay, basically dalam Chokodubs ni pula, bila kita tahu apa masalah produk kita ni, kita tahu masalah yang mana company besar ni tak buat sebab dia orang tahu coklat ni ada masalah dari segi logistik. That's why diorang main dekat pasar raya je. Diorang tahu pasar raya tu dah ada aircon, dah selamat. Ada security kat situ. Tetapi saya punya laluan ni berbeza, sangat kontradik dengan mereka. Saya membentuk laluan saya sendiri. Saya menggunakan sistem network. Yang mana
coklat ni kita sampaikan kepada ejen, and then sekiranya ada pelanggan di kawasan ejen tu nak coklat, dah ada orang yang hantar terus dekat dia. Yang mana kita ada konsep kongsi rezeki. Itu cara kami punya pengedaran coklat. So tak kisahlah dia berada di mana sahaja pelanggan kita berada di Malaysia ni, kita ada network of agent yang merata-rata. So kalau dia ada dekat hulu Sarawak sekalipun, kita ada ejen kat sana yang boleh hantar. Walaupun pelanggan tu bukanlah pelanggan ejen tu, dia ejen orang lain, tetapi ejen sana boleh hantar dekat dia. So kita ada that kind of system. Yang mana sistem itu terbentuk daripada saya selesaikan masalah penghantaran coklat kepada pelanggan. So banyak dekat luar sana produk sebenarnya banyak yang ada isu-isu problem macam ni. Dan kita jangan kata apa? Kita jangan suka ambil produk yang dah memang common. Produk yang dah, contohnya kalau produk tu dah ramai orang join kan. Contohnya produk sebagai contohlah produk A ni. Ramai sangat orang join produk A ni. Lepas tu you nampak produk itu ada orang buat berjaya, you pun nak join produk tu. Sebenarnya itu bukanlah tindakan yang sangat bijak. Melainkan you ada keunikan yang berbeza. Lebih baik you cari produk yang mana orang tak nak join, orang tak nak ni. Tetapi sebab ada masalah tertentu, cuba you selesaikan masalah tu, insya-Allah dia akan jadi satu you punya biggest point. Alright. Okay, so soalan apa tadi Ni apa? Platform Dan sistem yang ingin diketengahkan seperti yang ditulis dalam visi Cokodak itu sendiri. So berbalik, inilah platform yang saya cuba bina. Ianya adalah sebuah sistem. Ini adalah sebuah sistem yang mana di sistem pada saya dia boleh digunakan pakai di mana-mana negara. Sebab dia adalah sebuah sistem pengedaran secara network. Yang mana benda tu juga tak membebankan kepada ejen. Dia tak membebankan kepada ejen sebab kita punya sistem ni bukan ejen kena simpan stok banyak. Dia hanya sekadar minimum. Biasanya diorang dapat banyak demand baru diorang order, HQ hantar dan diorang supply. Order stok yang ada dekat diorang tu sekadar untuk diorang punya standard retail je. So kita membina satu sistem yang tak membebankan orang, tak membebankan ejen. That's why like this platform saya nampak sekiranya dekat Malaysia ni berjaya dan dia boleh buat di mana-mana negara. That's the things lah. Dia juga ilham daripada saya tengok GrabFood, saya tengok daripada Foodpanda, yang mana is a system. Dan benda ni pada saya, insya-Allah mudah-mudahan saya berjaya jadikan dia sebagai satu apps yang sangat solid, so kita boleh bawa dia di semua pelosok negara, insya-Allah. InsyaAllah. Saya seronok dengar bila term kongsi rezeki tu kan. Sebab yelah kita pun tahu dunia sekarang ni kan, bila seorang tu buat, orang lain pun nak buat benda yang sama kan. Kemudian menindas ni adalah satu benda yang kita rasa common lah sekarang. Tapi bila kita berkongsi rezeki, semua orang berfikiran positif macam tu, so komuniti usahawan coklat itu akan menjadi lebih bagus lah. Rangkaiannya juga akan lebih bagus. Betul. Semalam pun macam tu, Mira ada dekat Johor. So bila Mira cakap nak hantar coklat, saya kata, tak cari ke Mira? Tapi dia kata, tak madam, ejen saya Kak Nur dekat Dumai akan call madam. So macam, oh okay. So saya fikir, oh ini kot sistemnya. Saya terfikirlah benda tu. Tapi bila Tuan Farhan terangkan ni, oh betul lah. Tanggapan saya tu betul lah. Maksudnya, menyelesaikan satu masalah itu dengan satu sistem yang yang sangat bagus. Sebab yelah, instead of kita nak post, sekarang ni posting jadi masalah besar lah untuk apa-apa produk pun. Lagi-lagi produk fragile macam ni kan, menjadi masalah besar. Tapi kalau disettlekan dengan sistem network tadi yang macam Tuan Farhan kata, it is very very good. So tahniah Tuan Farhan, tahniah Cokodak. Okay. Dan adik-adik saya nak katakan juga macam apa yang Tuan Farhan kata tadi, kita jangan ikut-ikut orang. Saya tengok kalau Tuan Farhan kalau dekat Dungun kan, saya ni orang KL, saya orang Kajang. Saya duduk di rumah daripada 2003, saya belajar sehingga 2007. Tu yang saya mengajar Mira tu. Kemudiannya saya masuk balik mengajar 2010 sehingga sekarang. So kalau nak minta tukar IC Terengganu tu dah boleh lah. Cumanya bila saya melihat kan,
cara perniagaan di Dungun ya, bukan di Terengganu lah, di Dungun ni sendiri. Contohnya kopi Vietnam, seorang buka, esok 3 orang, lusa 5 orang. Jadi kita pun rasa benda tu macam apa ni, semua orang nak jual benda yang sama. So esok benda lain wujud, seminggu tu benda tu je. Nanti wujud benda lain, semua orang nak yang tu. Jadi betul lah, kita tak boleh nak pick up secara mudah je. Oh, benda tu viral, kita pun jual. Tak. Tapi bila kita mengambil sesuatu itu, yang unik itu, selesaikan masalah yang berlaku, insyaAllah kita akan menjadi yang lebih baik lah. Itu yang saya dapat point daripada apa yang Tuan Farhan cakap tadi lah. Okay, so seterusnya, okay, Tuan Farhan, saya nampak sekarang partisipan kita pun dah cecah dekat 100 lebih. Alhamdulillah, double daripada yang kita mula tadi. So, Alhamdulillah. Wow, tahniah. Alhamdulillah. Ini sebab bos Chokodubs ni. Okay, so seterusnya ada ucapan sikit. Terima kasih teacher dan bos buka peluang pada kami untuk jana pendapatan dengan coklat secara sepenuh masa dari rumah. Saya alumni UiTM Dungun. Oh, ramai alumni kami rupanya ni. Ejen-ejen Tuan Farhan ni. Okay, so apa lagi soalannya? Okay. Tuan Farhan, boleh tak saya lari sikit daripada ni tadi, boleh tak ceritakan sikit berkenaan dengan CJ Halal? Sebab ada soalan daripada Puan Fazli berkenaan bila terima CJ Halal, macam mana prosesnya dan sebagainya. Silakan. Okay, basically sebenarnya CJ Halal JAKIM is a proses yang masih lagi dalam proses sejujurnya. Dia masih dalam proses. Kita punya CJ Halal yang sedia adalah CJ Halal daripada kilang. Tetapi kita tak nak meletakkan logo CJ Halal kilang tu pada produk kita. Sebab apa, kilang supplier adalah PNC yang kita tak boleh dedahkan. So kita sebagai in-house, kita tengah mengeluarkan kita punya halal kita sendiri. Logo halal kita sendiri. Dan benda ni ambil masa, ambil proses. Sebab apa, kalau siapa yang biasa dengan JAKIM, dengan halal proses, untuk pihak kilang mengeluarkan halal untuk produk lain, dia ada sijil lain. Yang kadang-kadang ada kilang yang ada kilang yang tak ada. Dia keluarkan sijil halal untuk produk yang dikeluarkan untuk brand lain. So ada kilang ada yang tak ada. So setengah kilang baru nak apply benda tu. So benda tu dah makan masa untuk kita go through. Dan setengah kilang yang ada dan pihak JAKIM kena buat auditor lagi sekali. Dia kena buat audit dekat sini tempat kami dan juga dekat kilang tu. So proses itu sangat panjang. Semasa kami mulakan Chokodubs ni, kami bermula daripada rumah. Memang sah-sah tak lepas lah nak apply CJ Halal. Sebab kita start daripada rumah. And then bila kita menggunakan third party benda tu boleh tetapi dia perlukan masa untuk pihak, sebab pihak JAKIM dia bukan sekadar check dekat pihak kilang tu saja. Dia kena check semak dekat kita punya premise ni juga. So proses ni memang sangat panjang. Sampai ke hari ni pun kami masih tengah mengejar orang halal. And then dalam masa yang sama kita nak yakinkan kita punya pelanggan kita buat apa yang boleh. Kita cerita dengan pihak JAKIM, sampai bila you all nak pending macam ni? Sebab orang nak tahu cepat. So kita gunakan apa cadangan daripada pihak JAKIM. So kita buat lab test, buat ni untuk dapatkan halal punya cert tu. That's why kalau you perasan kita ada lab halal test tu untuk memberitahu kepada audiens produk kita ni memang halal. Of course lah, saya sendiri sebagai orang Islam, benda ni saya pun nak makan benda yang halal. So benda tu yang kita boleh pegang buat masa sekarang ni. And then insya-Allah tahun ni memang kami merancang untuk keluarkan packaging halal yang ada chop tu. Dan dia proses tu panjang dan dia akan melibatkan sedikit perubahan dalam sistem Chokodubs ni. Benda tu saya akan umumkan kemudian lah. Sebab apa, nak dapatkan CJ Halal ni, dia mesti kena siap daripada HQ ada produk tu. So benda tu akan panjang, dia akan ada sikit changes yang kita kena buat. InsyaAllah this year sebab kita bukan dengan satu kilang, kita ada banyak kilang coklat yang kita deals dengan kita. So setiap kilang tu berbeza-beza lah. Dan kita kena apply satu-satu. Kalau ambil kilang ni, halal kita dengan tu. Kalau kilang ni, halal kita dengan tu. So proses dia banyak. So saya harap bagi mereka-mereka yang sangat of course kita semua concern pasal halal. InsyaAllah produk kita ni memang halal, bersih. Itu memang kita jaga. InsyaAllah ini dalam proses lagi lah. So far kita pakai halal cert, halal testing tu untuk kita memberitahu kepada audiens.
Okay, so thank you Tuan Farhan. Saya pun ada baca juga satu perata akhbar ni yang tajuknya Chocodups diuji sebelum dipasar. So ini juga boleh meyakinkan pengguna lah kan, sebab setiap kali Chocodups tu ataupun coklat itu ingin dikeluarkan, mestilah dia diuji kan. Okay, Betul. so melihat kepada produk-produk Chocodups ni, saya rasa yang terbaru ni macam ada minuman Tuan Farhan. Ada. Apakah namanya ya? Tuan Farhan boleh Namanya cerita sikit Chocorus. sebab orang itu dia. Ada satu kepada saya nanti ya. InsyaAllah. Allah. Tak, sebabnya saya duduk baca-baca profil, saya baca-baca perkongsian, saya baca-baca tu saya tengok macam-macam kan, ada truffle, ada macam-macam coklat, even klasik coklat pun ada almond lah, ada sesame lah yang macam saya tunjuk tadi dan sebagainya. Tiba-tiba saya terbaca, ada satu produk baru. So boleh tak kita keluar sikit daripada soalan-soalan yang saya dah bagi tu, cerita sikit Tuan Farhan berkenaan dengan produk baru ni? Okay, actually sebenarnya produk ni taklah baru sangat. Actually dah dekat 2 tahun dah. Tetapi kita tak letakkan dia kat depan. Sebab kita punya main fokus ni pada Chocodups. Ini adalah produk di belakang Chocodups. Dia macam anak dia lah. Sebab pada saya bila kita buat marketing ni, kita kena fokus pada satu kekuatan, satu point. Saya tak keluarkan semuanya, saya fokus pada Chocodups je. Sekejap ya. Alright. So produk ni adalah sebenarnya produk untuk slimming. Okey, minuman coklat yang boleh bantu anda untuk dapatkan berat ideal dan dalam masa yang sama dia akan detoxkan badan kita lah. Sebab dulu kita punya concern macam teacher punya concern dia nak kurus. Saya punya concern saya lebih suka untuk detox. Walaupun saya kurus, tapi tak bermakna kita ni kena detox kan, sebab makan macam-macam kan. So saya nampak benda ni adalah satu benda yang sangat bagus lah. Dan rasa dia tuan-tuan puan memang sedap. Memang sedap rasa dia, pada saya macam level Milo tu lebih kurang rasa dia. Rasa memang sedap. Okey, so Tuan Farhan kata sedap ya. Siapa yang dah cuba Chocodups boleh cuba Chocorus. Betul sebutan saya Chocorus Chocorus, coklat kurus. Coklat kurus. Senang je produk-produk Tuan Farhan dengan Teacher Sarah ni. Dia menggabungkan term-term serta perkataan-perkataan yang bagi kita biasalah, tapi bila digabungkan dia jadi meletup. Macam Chocodups, Chocorus, okey? Saya suka simple. Itulah. Simple tapi mantap. Gitu. Okey, so sini saya baca sikit apa lagi komennya. Okey. Tuan Farhan, Madam Nik Fazil kata, jom hantar produk ke Masnet UiTM Cawangan Terengganu. Sebab di Cawangan Terengganu sebenarnya kita ada macam kedai mini lah dekat dalam pejabat Masnet tu, yang mana kita menjual pelbagai produk. Kita macam menjadi kedai runcit lah untuk UiTM. So nanti bolehlah Mira ke siapa-siapa kan. Bolehlah Tuan Farhan arahkan sesiapa. Kita bolehlah, tak payahlah kita kejar jauh. Ada dalam UiTM sendiri je. InsyaAllah. Lama itu boleh. Itulah. Okay. So, next, merujuk kepada misi Chocodups itu sendiri, salah satunya adalah untuk membantu masyarakat menjana pendapatan. Yang ini saya nampak lah, dah saya baca-baca kan, macam banyak lah juga. Even Mira sendiri pun dulu dia kerja. Saya pun tanya, Mira kenapa berhenti? Cakap, Madam duduk rumah pun dah boleh dapat gaji sama. Macam apa yang Tuan Farhan alami dulu lah tahun 2015 kan. Jadi saya nampak lah benda ini, apa yang dikatakan dalam misi Chocodups itu sebenarnya telah dibuktikan oleh tim Chocodups. Sebenarnya. Dan juga saya juga ada terbaca yang ada seorang suri rumah tangga ni berjaya mendapatkan 8,000 sebulan dengan hanya menjual Chocodups. Ya Allah, 2 kali kan dia gaji saya tu, Tuan Farhan. Saya pun nak buat Chocodups jugalah macam ni. Alhamdulillah. Rekod kita yang tertinggi, ejen gaji bersih dia dekat 35,000 lebih kurang. Sebulan? Oh my God. Memang kelas lah. Full time lah kan.
Okay. So, saya nak tahulah sebab tadi saya ada baca dalam satu billboard tu dikata dah 30,000. Tapi saya tanya Mira semalam, dia kata dah ramai madam. So saya nak tahulah hari ni mungkin Tuan Farhan boleh share lah dah berapa ramai sebenarnya ejen Cokodak tu sendiri, dan juga saya nak tahu jugalah mungkin Tuan Farhan boleh tambah sikit macam mana Tuan Farhan boleh berjaya mewujudkan sebuah komuniti usahawan coklat seperti sekarang kan, dengan ejen-ejen di serata, boleh saya katakan di serata Malaysia, Semenanjung ada, Sabah Sarawak ada, Brunei ada, Singapura ada, sehingga Tuan Farhan tak bimbang pun kalau orang di Johor order daripada orang di Kelantan, so dia ada dah ejen kat Johor kan, macam tu. So dia tidak menjadi kebimbangan langsung bila ada sistem network ni. Jadi saya nak tahulah macam mana Tuan Farhan berjaya mewujudkan komuniti usahawan ni, dan seterusnya bagaimana Tuan membantu ejen-ejen bagi memastikan mereka sentiasa bermotivasi dan mengekalkan momentum dan semangat untuk terus berjaya. Adakah dengan keadaan, ini satu yang saya mungkin assumption saya lah, sebab saya nampak Cokodak macam Tuan Farhan kata tadi, Cokodak tak sama macam coklat-coklat yang lain, yang mana dia berada di pasar raya, yang mana dia dah rasa dia boleh saya kata boleh play safe lah, bermain selamat kan, dah ada dalam pasar raya, dah sejuk dan sebagainya. Tapi Cokodak tak begitu, dia tak ada dekat pasar raya besar, tapi dia berada di pasar raya kecil, dia ada bersama ejen. So assumption saya soalan saya, adakah ini yang dikatakan misi untuk membantu menjana pendapatan, dan juga adakah ini sebenarnya satu cara Tuan Farhan dan juga Teacher Sarah menjaga kemaslahatan dan kebajikan ejen? Silakan. Okey, untuk ejen kita sekarang ini kita ada dah lebih 40,000, 40,100 something total ejen coklat seluruh Malaysia, termasuk dengan dropship ya, ada dalam 40,100 something. Yang mana kemasukan ejen sebenarnya setiap hari average dalam 100 orang setiap hari. Okey, dari segi komuniti ni, sebenarnya nama bentuk komuniti dia perlukan culture untuk membentuk satu komuniti yang boleh bersatu padu, yang boleh bekerjasama, yang ada toleransi. Ianya datang daripada culture lah. Macam mana, contohnya kami sebagai founder, macam mana culture yang kita nak bentuk dalam kita punya komuniti ni, antara kita punya Cokodians tu. So perkara itu dia perlu diasah daripada awal, sebab saya percaya bila semua orang bersatu padu, bila semua orang ada konsep toleransi, konsep kongsi rezeki, benda tu boleh bantu ramai orang. Sebab saya percaya kepada konsep perpaduan, konsep bersatu. Kumpulan yang bersatu, walaupun dia tak ramai tetapi mereka semua bersatu padu, lebih kuat daripada kumpulan yang besar tetapi tiada kesatuan. So benda tu memang kami sangat jaga dalam Cokodians. Kami sangat strict. Sebab apa? Sebab komuniti ni dia bukan setakat culture, dia juga adalah satu circle yang kita protect di circle. Circle yang positif, kalau ramai dalam tu positif, satu orang yang negatif masuk dalam kolam positif, insya-Allah dia akan discharge terus jadi positif. Itulah kelebihan kekuatan bila kita ada komuniti yang positif ni. So makin ramai orang dalam circle ini positif, masuklah macam mana orang sekali negatif pun, insya-Allah kita boleh betulkan mindset dia jadi positif. So this circle is sangat bernilai pada kami lah, pada saya sendiri. Di satu aset saya, aset kami, bukan kami, aset semua Cokodians, sangat-sangat gila bernilai. Benda ni memang kami jaga. So dalam this community ni lah yang mana sistem Cokodaps ni berkonsepkan kongsi rezeki. Sebab apa? Bukan semua tempat kita boleh sampaikan coklat. Kadang-kadang ada customer kita datang daripada jauh. Ialah sebab kita menggunakan konsep online, yang mana kita kalau post ada risiko. Tetapi bila kita gunakan konsep kongsi rezeki, walaupun customer dia ada jauh tetapi ada ejen yang berhampiran dengan dia, dia boleh tolong hantar. Sebab saya ada satu sistem yang mana kalau ada siapa yang tak boleh nak hantar order customer, hantar dekat grup ni. Nanti ada orang lain yang akan ramai yang akan pick up. So benda tu dia macam
hari ni kita bantu dia, besok dia bantu kita. So bila makin ramai orang macam tu, kita ada dekat 40,000, so dia hari-hari ada hantar orang-orang hantar order dalam grup tu tau. Dia jadi macam kolam kongsi rezeki saya panggil tu. Banyak order masuk, ada orang ambil. So dia jadi pada saya is something yang sangat best. Sangat sangat positif lah, sangat seronok. So that thing kita boleh bentuk. Of course untuk permulaan dia kena datang daripada kita sendirilah. Dan benda tu memang nak kena sentiasa diberitahulah kepada tim. Benda tu memang antara yang kami cakap. Okey, seterusnya ke bahagian macam mana HQ bantu macam mana kami bantu ejen sentiasa motivasi. Benda ni sebenarnya adalah berkaitan dengan engagement. Semacam kami sebagai founder, dengan kita punya Cokodians, dengan kita punya community, kita setiap minggu kita bercakap dengan mereka. Kita ada engagement. Benda tu memang wajib. Macam mana penat sekalipun saya, macam mana sibuk pun sekali kami tetap nak bercakap dengan kita punya Cokodians. Sebab itulah masa yang sangat berharga. Sebab apa? Bila kita selalu bercakap dengan mereka, insya-Allah benda tu jadi macam mana cakap? Dia jadi macam satu benda yang best. Bukan setakat mereka je dapat energi, kami yang bercakap ni pun dapat energi tau. Dia macam mana Dia macam, walaupun saya penat, tetapi bila saya bercakap dengan mereka, secara tak langsung, saya pun dapat energi yang sama. Saya tak tahu cerita macam mana, tapi benda tu sangat powerful. Bukan setakat saya je, leader-leader Cokodas pun, diorang juga berkongsi dalam grup ramai-ramai. Sebab kita kan, kita ada siapa yang buat benda betul, katalah okay, bulan ni dia dapat buat sampai 100,000 sales sebulan. So kita akan jemput dia untuk share apa benda betul dia buat dalam kita punya grup. Supaya orang lain yang ada 40,000 ni, mereka pun boleh belajar apa benda betul yang dia buat. Kalau kita ada satu grup yang kita panggil Akademi Usahawan Cokodaps, yang kita bentuk memang khas. Grup ni adalah untuk mengajar ataupun memberi banyak ilmu-ilmu marketing, sales yang proven, yang mereka buat berjaya dan diorang sharekan untuk semua orang belajar. Sebab saya percaya macam ni tau. Kalau kita ada 100 orang dan setiap 100 orang ni ada kelebihan masing-masing, setiap satu orang tu akan dapat 100 ilmu. Berbanding dengan kalau kita ada 100 orang, ni masing-masing punya ilmu. So, seorang akan dapat seorang satu. Faham tak? Kalau setiap orang sharekan kelebihan 100 tu, setiap satu orang akan dapat 100 ilmu. So, dia punya nilai tu jadi sangat powerful. Itu macam mana? Setiap minggu kita ada 3 hari bersama dengan Cokodians dalam kita punya grup. Kita akan bercakap secara FB Live. Dalam kita punya own group lah. Okay. So, yang keempat tadi tentang cara kami berkongsi rezeki macam itulah. Yang kita gunakan konsep yang sama. That's the strength dalam Cokodap itu sendiri. Okay, so bila saya dengar tu macam memang memberi, benda tu simple sebenarnya, semua orang tahu, tapi bila kita tak aplikasikan dia, kita tak tahu apa kelebihan yang akan berlaku kan. Sebab bagi saya semua orang tahu konsep kongsi rezeki. Dalam Islam pun kita cakap pasal kongsi rezeki, betul tak? Kemudian kita bercakap pasal saling sharing info kan. Tapi bila perkara itu diamalkan ataupun digunakan dalam Cokodaps, dalam sistem network dan juga dalam sistem berkongsi rezeki ni, ialah Cokodaps sendiri telah pun membuktikan kepada umum bahawa ianya sebenarnya berjaya kan. Saya seronok lah bila dengar Tuan Farhan cakap tadi ada live FB dengan semua ke? Semua 40,000 tu ke Tuan Farhan? Semua. Kita buka dekat FB, so diorang kena join lah. So maknanya malam tadi yang ada live tu untuk semua lah tu 40,000 tu? Semua. Kita ada FB group Akademi Usahawan Cokodaps yang mana semua orang akan masuk dalam grup tu untuk belajar. Dan kita oleh konsisten, masa yang sama, hari yang sama kita akan keluar. Oh, okay. Wow, siap ada Akademik Usahawan Cokodaps. Nanti kita minta Tuan Farhan huraikan sedikit Okay. So, apa yang saya nampak bila Tuan Farhan terang tadi, saya nampaklah bila kita nak sesuatu yang terbaik daripada ejen, kita pun kena tunjuk yang terbaik. Saya faham, saya tahu
Tuan Farhan mesti penat, teacher Sarah pun penat. Tapi macam tadilah Tuan Farhan kata bila kita boleh berkongsi, boleh kita bercakap dengan ejen, kita rasa lebih energetik, kita dah lebih seronok kan. Betul, nak jadi seorang leader yang bagus, kita kena tunjuk. We need to walk the talk. We need to lead by action kan. Kalau kita bercakap saja, kita tak pernah menunjukkan. Nanti orang cakap, cakap je pandai kan. Oh, betul-betul lah kau bos. Tapi yelah, lead by action ini adalah satu benda yang sangat bagus. Dan kita sendiri boleh nampak lah Tuan Farhan dan juga kita semua boleh nampak apakah kesannya kan. Okey. Kemudiannya saya juga tertarik bila bercakap pasal konsep bersatu padu kan. Seronok pula saya dengar bila ada job masuk dalam grup, orang ni pick up. So orang tu akan seronok. Next time orang tu pula akan beri rezeki kepada orang lain kan. Bukanlah memberi, maknanya Allah yang beri rezeki tapi melalui kan. Which is very good lah. Saya seronok sebenarnya dapat. Ya Allah, banyak ni ilmu baru saya dapat hari ni. Terima kasih ya Allah. Memang seronoklah ilmu yang datang daripada Allah melalui Tuan Farhan ni. Memang alhamdulillah memang seronok sangat saya dengar. Okey. So seterusnya Tuan Farhan macam saya cakap tadi, saya naklah juga tahu dan juga saya nak jugalah Tuan Farhan berkongsi dengan adik-adik kita, dengan peserta dan penonton kita. Sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apa sebenarnya akademik usahawan Cokodap? Sebab saya tak tahulah, mungkin saya ni tak study banyak pasal produk-produk lain, tapi saya tak pernah come across lah ada produk yang ada akademik dia sendiri. Mungkin saya yang tak tahu, tapi bila saya dapat tahu yang Cokodap ada ni, saya amatlah tertarik untuk mengetahuinya. Mungkin adik-adik juga tertarik kot lepas Tuan Farhan kata ada yang sampai buat berpuluh ribu sebulan. Mungkin bersedia Tuan Farhan lepas ni mesti ramai nak jadi ejen ni dropship ke kan. Mana dah kita tahu. So silakan Tuan Farhan, Akademi Usahawan Cokodap. Okey, Akademi Usahawan Cokodap ni adalah satu platform yang mana kita nak bantu usahawan-usahawan Cokodap belajar dari segi marketing dan sales. Tetapi most of it adalah tentang marketing. Ini adalah satu gudang ilmu sebenarnya. Yang mana gudang ilmu ini memang semuanya adalah sangat relate, bukan sangat relate, memang hanya relate dengan coklat saja. 100% macam mana kita nak menjual coklat itu, apa yang dia buat betul, dia akan terangkan kat situ. 100% tentang coklat. Memang it's a real punya practice yang diorang buat dan orang kongsikan. Yang mana saya percaya macam ni. Saya percaya kalau ilmu dia nak buat 100 kalau macam ni. Kalau dia ada ilmu nak buat RM100, insya-Allah dia boleh buat RM100. Kalau dia ada ilmu nak buat RM1000, insya-Allah dia boleh buat RM1000. Sebab dekat luar sana macam-macam ilmu ada. Of course banyak dan semua bagus-bagus. Tetapi dalam Akademi Usahawan Cokodap ni memang fokus gila pada coklat saja. Tak ada cerita benda lain. 100% coklat saja macam mana. Ada yang buat dogi, buat bunga, buat hadiah. Macam mana jual dekat kantin sekolah, macam mana jual dekat pejabat, online. Sebab kita ada ramai orang kan. Semua ada situasi berbeza-beza kan. Ada yang dekat rumah flat macam mana dia jual. Ada dekat taman macam mana dia jual. Dekat padang permainan macam mana dia jual. So that kind of macam-macam situasi yang you boleh pilih mana yang sesuai dengan you punya keadaan. So tak ada lagi istilah macam alah saya tak tahulah macam mana nak start. You tapi kena study lah, kena tengok lah dia orang punya sharing tu. Dan this gudang ni setiap minggu akan ada leader-leader kita akan buat perkongsian. Memang boleh muntah lah, banyak gila lah video. Seminggu kalau masuk 3 video, kita dah run ni dekat 2 tahun lebih dah. So you tahulah berapa banyak. Pilihlah mana yang you rasa berkesan. Dan pada saya dah tak ada alasan lagi kalau even though yang baru ke macam tak tahu mana nak start. Inilah tujuan dari gudang ilmu ni, untuk you pilih dan sesuaikan dengan keadaan you. Sebab saya percaya macam ni, setiap orang dia ada suasana dia sendiri, dia ada keadaan dia sendiri, dia ada dia punya strength dia sendiri, dia ada weakness dia sendiri, yang mana kadang-kadang kita ajar macam ni kadang-kadang tak berapa sesuai dengan keadaan dia. Tetapi bila kita ada ramai orang cerita berbagai-bagai background situasi, yang mana yang bekerja ke, tak bekerja ke, husband tak support ke, husband support ke, macam-macam story lah yang kita boleh tangkap dan kita boleh aplikasikan dalam kita punya seharian tu, insya-Allah boleh buat jualan. Akademik ni memang 100% kat marketing and sales memang banyak gila lah dia punya tu. Memang kita sengaja buat macam ni supaya kita nak bantu orang. Sebab saya percaya ramai sebenarnya orang di luar sana nak jual coklat ni, dia orang kadang-kadang stuck.
kadang-kadang mungkin tak pernah ada pengalaman, dia start kat mana nak start. So kalau saya setiap hari nak jumpa seorang-seorang susah. Mustahil saya boleh jumpa 40,000 macam tu, tak. Even tu kalau saya ada buat kelas pun, mustahil semua orang ada masa yang sama boleh datang. So kita sediakan this platform, so you boleh sentiasa datang dan tengok dan belajar. Ilmu sangat penting lah dalam Cokodap. Ilmu sangat penting. Okay, so ilmu sangat penting ya, adik-adik peserta dan penonton, jangan lupa ilmu sangat penting. Sebab tu kan Tuan Farhan kadang-kadang termarah juga student ni bila dia kata, alah madam, orang lain boleh je tak ada SPM pun niaga kaya berjutawan kan. Kadang-kadang kita ni rasa geram sebab mereka tak tahu di sebalik tu sebenarnya dia orang menimba ilmu kan. Kalau kita tengok ramai jutawan-jutawan sekarang yang dia nak kembali balik belajar kan, ambil diploma, ambil degree, sebab ilmu tu sangat penting. Adik-adik ingat penonton dan peserta, you kena ada ilmu. Tengok Tuan Farhan dah ada Betul. Sebenarnya ilmu sangat penting tuan-tuan puan. Macam saya kalau saya nak cari pekerja, sebenarnya saya tengok pada tahap pendidikan. Seriously. Sebab apa saya percaya orang yang ada pendidikan tinggi sebenarnya emosi dia lebih stabil. Kematangan dia lebih tinggi. Dia punya maturity dia, emotional control dia berbeza. That's why benda tu penting. Benda tu penting. Bukan tak penting. Of course dalam dunia perniagaan, you boleh cuba macam-macam cara. Tapi kalau you implementkan ilmu yang you belajar, sebenarnya you advantage. You berada di satu tahap yang berbeza dengan orang biasa. Kalaulah you tahu betapa besarnya ilmu yang you all belajar. Terima kasih Tuan Farhan. Dengar ya adik-adik. Ini satu benda yang bagi saya bagus. Saya sepatutnya bawa, tapi sebab sekarang cuti kan. Kalau saya tengah kelas masih bawa semua student saya dengar. Kalau tak mereka ni, kalau kita cakap satu, dia jawab dua. Macam tu kan. So saya baca sikit chat. Hai, saya Wawa, ejen Cokodap and staff UiTM Samarahan 2 Sarawak. Wah, staff UiTM pun ada ejen juga ni, Tuan Farhan. Okay, kemudiannya ada seorang juga daripada UiTM Bungun, nama dia Mac Rose. Oh, dia juga ejen, staff UiTM. Oh, ramai rupanya. Saya je tak tahu. Okay, kemudiannya apa lagi ni? Okay. Setuju, kongsi rezeki, suka circle Cokodaps. Best sangat sebab founder Cokodap, teacher dan bos turun padang jumpa kami walaupun secara alam maya. Okay, Alhamdulillah. Betul, semalam sehari suntuk teacher coaching kami seorang-seorang. Malam kelas kat Facebook group. Okay, pasti jumpa mentor lagi. Okay, beruntungnya badan. Wah, seronok lah respon-respon daripada Cokodians. Betul ke saya sebut tu, Tuan Farhan? Betul, Cokodians. Cokodians kagum dengan semangat dan energi bos dan teacher kan, sangat high energy. Wah, ini orang-orang Cokodians semua ni. Kena bagi bonus kok bulan ni, tahun ni Meriah sharing. Okay, apa lagi ni? Okay. So saya juga nampak di dalam Cokodap sendiri, selain daripada memberi kata-kata semangat, platform ataupun kemudahan itu juga disediakan. Yang paling ketara adalah Akademi Usahawan Cokodap, kan? So bagi saya tak ada masalah lah bila Tuan Farhan dan juga teacher membawa motivational quotes. If you dream it, you can do it. Why you can do it? Because you have facilitated by so many things. You have so many kita panggil tu reference kan. You can ask, you can hear, you can watch the video and so on. So maksudnya tiada reason kenapa tidak. Tiada reason kenapa tak boleh, betul tak? So if you dream, you can do it. Okay. So next, kalau ada soalan saya nak ni. Okay. Ada soalan Tuan Farhan. So kita boleh kita boleh. Kita selit-selit soalan. Okay. Soalan dia, pada pandangan Tuan, bolehkah kita mewujudkan sistem ejen untuk tahun pertama operasi bagi sesuatu brand? Sebab tadi, itulah kita dia nak tahu ni. Tahun pertama dia kata. Okay, dia macam ni tau. Dia sebenarnya membina sistem ejen ni, orang akan datang dekat kita bila dia ada trust. Jadi dia orang ada trust dan kita ada knowledge macam mana boleh buat income. Pada tahun pertama, pada saya, you boleh offer orang jadi ejen, tetapi jangan orang kata bergantung harap
untuk orang jadi ejen kita pada tahun pertama. Sebab apa? Pada tahun pertama adalah pada tahun di mana kita ni sendiri yang kena cipta the formula untuk buat duit tu. Kita kena ada that kind of skill tu. Melainkan you dah memang ada dia punya formula tu. Sebab apa? Kalau you tak ada formula nak buat duit tu dan you recruit agent, then you tak tahu macam mana nak bagi dia buat, tak tahu macam mana nak dia boleh buat duit, dia akan jadi disaster. Dia akan jadi benda yang tak bagus. Sebab apa? Kita sendiri kalau kita nak, sebab tu nama kita sebagai founder, kita kena found the formula tu semua. And then kita just bagi pada mereka dan diorang duplikasikan. Sekiranya mereka berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. So pada tahun pertama adalah the skills untuk kita mastery kat bahagian marketing produk kita tu, jualan kita tu mesti kena kuat. Macam saya sendiri, masa saya start Chokodubs, saya bermula dengan retail, saya tak ada agent. Saya bermula dengan retail, saya jual je. Sampailah saya start pada satu, saya jual. Masa saya jual tu, saya bina dropship. Dropship boleh buat. Sebab apa? Dropship dia tak pegang stok. Dia sekadar ada orang order, kita pass. So tahun pertama saya menjual banyak dan saya sambil tu saya jadikan dropship. Pelanggan-pelanggan saya semua saya convert jadi dropship. Supaya mereka akan cari lagi orang lain. Sehinggalah sampai satu tahun pertama tu, saya ada 200 dropship yang saya dah tak sempat lagi nak menjual. Tak ada masa nak menjual sebab apa? Sibuk menghantar barang. Masa saya sibuk menghantar barang. Sehinggalah dropship tu, dia melahirkan dropship. Itu datangnya agent. That's the starting point. Agent system saya start pada tahun 2017. That's how kita membina daripada bawah. Tetapi bila kita membina daripada foundation yang betul, daripada asas yang betul, duplikasi tu makin senang nak, macam mana bila kita berjaya buat formula untuk menjual tu dengan baik, dan kita tinggal nak duplikasikan kita punya formula ni pada dia, insya-Allah benda tu senang. Dia akan senang. Oh, dia buat macam dia berjaya dan dia start ajar orang lain. Dapat tak poin saya? Akmal Aiman. Macam mana Akmal Aiman? Akmal Aiman, boleh tak faham tak apa yang tuan faham? Kalau saya faham lah. Maksudnya dengan kata lainnya sebenarnya kita tak boleh terlampau tergesa-gesa dan lebih baik untuk kita merasai dan mengalami sesuatu tu dulu sebelum kita duplicate untuk orang lain kan. So dia Akmal Aiman cakap dapat. Okey, alhamdulillah. So Akmal Aiman pun faham. So kalau saya tengok dekat sini, saya sajalah search beberapa berita pasal Chokodubs ni. So saya ada baca satu kata-kata coklat premium halal buatan Malaysia dan rasa setanding coklat antarabangsa. So tadi kita dah mengupas sikit pada soalan pertama dan soalan kedua. Cuma saya nak Tuan Farhan, dia banyak pop quiz kat sini. Tapi saya rasa Tuan Farhan kan. Sebab apa dah 5-6 tahun kan, okey juga kan. So saya nak sedikit lah Tuan Farhan komen sedikit berkenaan dengan tajuk ni, coklat premium halal buatan Malaysia dan rasa setanding coklat antarabangsa. Itu yang tertarik sangat tu, rasa setanding coklat antarabangsa. Silakan. Okey, itulah sebenarnya kita punya tagline kita. Tagline kita orang kata apa? Dalam bahasa mudahnya Chokodubs itulah dia. Coklat halal buatan Malaysia, rasa international. Itulah secara kesimpulannya dalam Chokodubs itu sendiri. Dan setiap produk yang kita hasilkan dia mesti kena memenuhi ciri-ciri ni. Rasa kita tu memang kita cerita sebagai rasa international ni sebab kebanyakan produk-produk coklat yang luar negara, kebanyakannya rasanya kualiti. Kita boleh rasa beza kan. Kalau kita pergi airport, kita rasa coklat itu berbeza dari kualiti. So itulah yang kita nak bawa dalam brand Chokodubs. Sebab saya nak sampaikan message ni, bila orang sebut Chokodubs dia nampak 3 perkara ni. That's why semua kita punya design, kita punya segi packaging, kita punya segi grafik, semua ada 3 ciri utama ni. Halal, setanding coklat antarabangsa dan juga premium gitu Premium, halal, rasa coklat antarabangsa. Okey, so itu 3. Dan saya rasa sebab 3 itulah juga kalau kita tengok
Chocodups ini boleh divarietykan kepada banyak benda lah. Saya nampak ada orang buat hamper, saya nampak ada orang letak atas kek, ada orang guna sebagai gubahan kan. Ada orang bagi untuk wedding. Saya tak pernah nampak lagi lah orang guna KitKat ataupun Cadbury bagi masa wedding tapi Chocodup telah membuatnya. Kan. Saya tengok Amira pernah packing kecil-kecil. Saya pernah nampak yang ada yang orang guna truffle kan. Sebab truffle tu dah cantik-cantik kan, dia punya packaging warna hijau, warna purple, warna pink kan. Kemudiannya banyak lagi lah, ada orang yang buat bukit kan, sekarang ada bukit duit tapi orang buat guna Chocodup. So lah, mungkin dengan 3 perkara ataupun 3 benda yang dititik beratkan ini menyebabkan Chocodup tu mudah diterima, dan saya rasa sebab tu juga kot 40,000 ejen dan juga dropship telah berdaftar dalam sistem Chocodup tu sendiri. Dia sebenarnya adalah brain soul. Ruh brand dalam bahasa mudahnya lah. Sebab brand tu dia ada message dia. Dan saya nak orang ingat sebut je Chocodups, dia 3 perkara ni keluar dalam minda dia. Dia akan nampak halal, dia akan nampak premium, dia akan rasa coklat tu antarabangsa. So lepas ni saya rasa kalau kita tak cakap pun benda tu benda tu kan orang alami kan. Kadang-kadang kalau kita tak cakap pun pada umum, bila umum tu pandai menghayati, merasai kan, dia boleh nampak dah tiga-tiga benda tu, terutama sekali yang rasa antarabangsa kan. Okay. So kita tengok sikit kalau ada soalan, saya selit-selit jugalah yang ini Amira kata, dia kata setuju, saya pun macam tu juga, sampai family pun memang tak support. Yelah, Tuan Farhan, sebenarnya family kita ni bukan dia tak support kita berniaga ataupun dia risau kan, sebab anak dia macam Tuan Farhan kata lah, anak belajar degree, kalau Mira ni lagilah anak perempuan, kalau Tuan Farhan lagilah anak lelaki nak jaga anak orang dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya dia bukanlah tidak menyokong, tapi kalau dia macam ni, dia takut kita acah-acah ataupun ajak-ajak ayam macam tu lah, dia takut kita acah-acah je kan. Tapi bila kita boleh membuktikan, macam Amira kata, bila saya boleh membuktikan dengan hasil jualan Chocodup, saya boleh buat majlis kenduri kahwin. Wah, ini menarik ni barulah dia orang nampak. Okey, alhamdulillah. Okey. So apa Tuan Farhan, saya rasa lepas ni boleh Tuan Farhan dengan teacher boleh buat buku lah. Sebab saya nampak banyak sangat ilmu. Hari ni saya bercakap tak sampai 2 jam pun, banyak sangat ilmu yang boleh di-share. Boleh buat buku lah lepas ni cadangan. InsyaAllah. Cadangan. Okey. Apa lagi soalan? Okey. Puan Azian Abdul Gandhi tanya, boleh cerita tak bagaimana coklat Chocodup tidak cair dalam perjalanan? Mungkin packagingnya ke, mungkin metodnya ke, mungkin penghantarannya ke? Silakan Tuan Farhan. Okey, penghantaran coklat ni basically kita menggunakan ice pack. Tetapi benda ni sebenarnya dia taklah sesimpel macam tu. Yang mana kita sendiri dengan pihak Korea pun kita dah ada arrangement dengan diorang. Yang mana dengan pihak Korea, sebab kita dengan Korea dah lama, dah berapa tahun dah masih dengan diorang. So diorang dah sangat faham kita punya produk ni. Sebab macam produk makanan ni, dulu masa saya starting, saya mengalami challenge, banyak Korea tolak produk saya. Sangat banyak pihak Korea reject, banyak saya pergi. Semua banyaklah reject, sampai ada few yang accept, some Korea okey, ada Korea yang walaupun dia cakap okey tetapi dia tak jaga dengan baik, sehinggalah kita jumpa Korea yang sesuai dengan kita, yang kita sampai dia punya boss. Kita pergi sampai dia punya boss dan kita dapat negotiation dengan dia baik supaya dia pastikan produk kita tu dia care dengan lebih concern lah. Dia orang tahu produk ni makanan, dalam dia ada coklat. Kita of course kita pakai ice pack tu. Tetapi dari segi handling pun mesti kena proper. Sebab apa, saya baru dah buat kajian dah. Saya dah buat kaji. Coklat saya ni rosak sebenarnya bukan dekat bahagian gudang, bukan bahagian pengambilan. Sebenarnya dia rosak semasa penghantaran tu berlaku. Dalam van biasanya. Kalau van berhenti tengah hari, makan tengah hari, dia duduk dalam van tu panas, letaklah apa sekalipun dalam tu, memang suhu dia sangat tinggi, memang menyebabkan damage pada coklat. Tapi basically, of course lah, still ada, bukan langsung tak ada damage, still ada, tetapi sangat rendah ratusan dia.
Dan dari segi kami HQ juga, kami menyediakan jaminan postage tu sendiri kepada ejen-ejen supaya anda rasa selamat. Sekiranya berlaku coklat tu cair, HQ ganti 100% coklat cair tu. Tapi of course lah kita ada syarat dan terma kita. Benda tu. So semua tu akan menyebabkan risiko kecairan tu menjadi sangat rendah. Basically macam tu. Okay, what was kena aspek? Ni ada orang tolong jawab ni. Adila apa yang dia jawab guna. Okay. So saya boleh katakan bahawa bukan di pihak Cikodap juga kita perlu mempunyai hubungan baik dengan courier company lah kan. Betul lah tu. Kita tengok situasi sekarang pun macam tu kan. Barang banyak rosak bukan sebab bukan sebab dealer, bukan sebab supplier, bukan sebab seller, tapi disebabkan oleh courier company itu sendiri. So hubungan dengan courier company pun sangat penting lah, pencarian, pemilihan dan sebagainya. Okay, so kat sini ada seorang ejen kot saya rasa, Badrul Nizam, dia share, dia kata kalau adik-adik nak baca testimoni saya, dia luar biasa, ijazah bukan alasan malu buat direct selling. Yes, tak kisah orang Badrul Nizam. kenal lah, bos kenal ni mesti orang hebat. Kenal. Okay. Dia baru kahwin ni. Pengantin baru. Selamat pengantin baru, Cik Badrul Nizam. Okay. Alhamdulillah dengan Cikodap kami bersyukur boleh capai sehingga tahap ini. Terima kasih bos dan teacher. Okay. Okay, ada soalan juga daripada Mariam. Katanya ada rancangan untuk menghasilkan Cikodap organik pada masa hadapan. Cikodap organik. Cikodap organik. Okay, basically sebenarnya produk kita ni memang sebenarnya vegetable punya base. Organik. Okay, organik ni bahan tu lah. Bahan. Dia sebenarnya macam ni. Saya punya direction dalam Cikodap ni, kita melihat kepada keadaan situasi dan juga demand. Kita tak akan keluarkan mana-mana produk yang kita tak nampak dia ada demand. Dan demand ni datang daripada kita punya ejen, dan saya always dengar feedback daripada mereka. Mana satu produk yang bersesuaian. Dan dalam pada saya sendiri dalam bisnes ni, terlalu banyak produk juga sebenarnya tak bagus. Terlalu banyak sebenarnya tak bagus. Lebih sikit sebenarnya lebih senang kita nak fokus. Okay. So itu adalah jawapan daripada Tuan Farhan. Okay, seterusnya okay, tadi Cik Nizam kata macam ni, Tuan Farhan dia kata dia pun sama juga macam Amira menggunakan komisen Cikodap untuk belanja kahwin. Wah, Cikodap telah menyelamatkan ramai orang untuk belanja kahwin sebab kita tahu belanja kahwin bukan murah kan. Saya kahwin tahun 2015 pun RM20,000 ni kalau orang yang kahwin lately ni lagi lah Okay. So seterusnya saya rasa kita teruskan dulu dengan soalan kita. Kemudian baru saya baca ada juga beberapa soalan lagi ni yang telah di PM kepada saya. Wah, di PM Kita tengok, dia tak tunjuk kaca di PM. Okey, tak apa. Saya teruskan sikit lagi soalan kita. Okey, kita semua tahu pandemik COVID-19. Tadi Tok Farhan ada kata pasal satu award yang diberi kerana keterusan bisnes sepanjang PKP. Tapi saya nak juga tahu takkanlah tak ada langsung cabaran kan. PKP ni semua orang affected sebenarnya kan. Betul. Sehinggalah sebesar-besar. Ada yang terpaksa gulung tikar sebab terus-terusan menanggung kerugian. Ada yang macam-macam lah. Kadang-kadang kesian kalau di Dungu ni kan taraf hidupnya tidak berapa tinggi kan. Kalau Petronas dengan UiTM tu ialah lain. Tapi kalau ramai lagi yang petani, yang nelayan, yang bekerja harian kan, kita nampak lah efek tu. Okay, so sama juga dengan bisnes. Kalau kita tengok di benda-benda selera kan, ada daripada 6 kedai, tinggal 2 kedai saja. Banyaklah yang ditutup dan sebagainya. Okay, so saya nak tahulah apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh Tuan Farhan dan juga Cikodap sepanjang PKP. Okay, dan juga kita nak tahu jugalah bagaimanakah penjualan Cikodap sepanjang tempoh COVID. Adakah dia, saya tak cakap lah
saya tak cakap dah semua sebenarnya, walaupun most of the company affected, most of the business affected, tapi saya juga sebenarnya menerima lah daripada kita berbual dengan kawan-kawan kan, ada juga sebenarnya kedai-kedai ataupun perniagaan yang sale dia meningkat lepas Betul? COVID, masa COVID. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya yang terkesan, adakah positif way ataupun negatif way kepada Cokodak disebabkan oleh pandemik COVID-19. Silakan Tuan Farhan. Okey, sejujurnya memang masa PKP start, COVID-19 tu langgar Malaysia, yang mana kita kena MCO, sejujurnya kami semua panik, termasuk saya pun panik. Yang mana supplier terpaksa tutup kilang, tak boleh produksi, barang stok, kotak stok tu stok. So benda tu memang kita tak boleh masuk kerja, staff tak boleh kerja. So benda tu sebenarnya memang macam sangat orang kata apa, kita jadi macam kuat uh, apa macam panik lah, macam apa sahaja semua tiba-tiba semua tak boleh buat apa-apa. Dan cabaran saya pada ketika itu yang paling besar sebenarnya adalah mindset, cara fikir kita, emosi kita. Sebab saya ni ada di bawah Cokodak saya ada ramai, ada beribu ejen, yang mana mereka ni banyak, orang kata apa, ada yang ramai full time dengan Cokodabs, yang bergantung dengan Cokodabs. So kami sebagai founder tak boleh, kita sendiri nak kena kontrol emosi kita ni, mindset kita ni. Kalau kita ni yang menjadi tonggak pun tak boleh kontrol, apatah lagi tim kita, apatah lagi staff kita. So benda itulah yang saya kena betulkan. Alhamdulillah lah, kami ni juga di guidance kan dalam kami punya own circle. Saya pun ada saya punya circle juga, iaitu Circle Titan, yang mana dalam tu uh, kami ni orang kata apa, dipengaruhi oleh circle-circle kami yang masanya sebenarnya ada peluang. Kita tak melihat benda itu sebagai masalah, kita melihat itu sebagai peluang. Always fikir peluang dan cari jalan macam mana nak selesaikan masalah. Anda kata supplier ni tutup, so kita cari supplier lain. Ini tutup, kita cuba cari jalan. Sampai kita boleh beroperasi, kita cari jalan, kita try meeting, kita hantar email, kita buat tu buat ni. Kita, kalau runner tak nak hantar, kita sendiri jadi runner. Staff daripada operation tak boleh nak buka sebarang, diorang jadi team sales. Mana ini diorang dah jadi marketing, diorang jadi customer service. So kita cuba sehabis boleh, walaupun diorang duduk rumah, tetapi kita cuba habis boleh cari jalan macam mana to survive. Macam mana kita ubah daripada orang kata apa, situasi yang macam tu, kita jadikan dia kepada peluang. Sebab kita tahu kat situ ada peluang. Yang mana masa PKP ni semua orang terpaksa duduk rumah. So duduk rumah buat apa saja? Online lah. Yang mana dah kat sini, semua tim saya, staff saya, operation diorang tak boleh masuk kan. So semua ubah kepada bahagian tim sales and marketing. And then kita pun hari-hari, bukan setakat mentor saya pun hari-hari basuh kita orang, kita pun sama-sama oleh setiap hari bercakap dengan tim. Macam mana kita nak pastikan seluruh tim Cokodians ni betulkan mindset sebenarnya dalam PKP ni ada peluang. Dan Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, yang mananya kita berjaya mengharungi PKP ni dengan flying skala. Yang mana kalau ikutkan sales kita pada tahun 2019 hanya dalam 4 juta lebih, tetapi pada tahun 2020 di waktu PKP ni kita capai sampai 16 juta. Almost 4 kali ganda. Yang mana ejen-ejen pun semua pada saya, mereka pun excited. Macam mana mereka masing-masing semua berkembang dengan dahsyat. So pada saya PKP ni masa bulan 3 tu kita macam terduduk sekejap, tapi kita terus melompat dan kita terus sampai ke kita terus hit gila-gila lah 2020. Oh, okay. So kejatuhan tu ada, tapi bangun semula dengan apa tu kita kata double triple action lah kan. Double triple. Mungkin lebih juga. Okay. So alhamdulillah akhirnya dapatlah melepasi cabaran kesan negatif pandemik COVID-19 tu kan. Okay. So seterusnya saya nak baca sikit dekat komen. Oh, ini pula daripada Dila. Mungkin Tuan Farhan kenal jugalah. Saya merupakan Kenal.
ibu tunggal, ada degree tapi ambil keputusan fokus jual coklat 100% dari rumah. Semua kos tanggung 100%, hasil dari jual coklat. Okey. Wah, menarik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seronok saya dengar. Agaknya dulu kalau masa cokodap ni ada daripada zaman dulu, mungkin mak saya pun sebagai ibu tunggal dulu pun boleh jual cokodap je. Tapi tak ada kan, jadi terpaksalah bekerja siang malam pagi petang sebab nak membesarkan anak-anak sebagai ibu tunggal. Tapi Alhamdulillah, cokodap telah membantu Kak Bila dan juga ibu tunggal lah. Alhamdulillah. Okay. So, saya nak bantu sikit. Ada soalan dekat sini. Sekejap ya. Okay. Okay, yelah kita tahu bahawa Cokodap dah mencipta nama yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi soalan daripada seseorang ni, Puan Rusnah. Puan Rusnah rupanya. Tadi awal-awal Tuan Farhan sebut nama Puan Rusnah. Okay, Puan Rusnah tanya, dengan permintaan yang tinggi, bagaimana Tuan Farhan memastikan stok mencukupi? Kemudiannya, berapa pekerja Tuan Farhan sekarang? Dan bagaimanakah mengekalkan hubungan baik dengan pekerja dan ejen. Yang ini paling penting ni sebab kita memerlukan staff dan ejen yang mesti searahkan dengan kita, mesti motivasi, mesti juga respect kita dan juga faham hala tuju kita. So silakan Tuan Farhan. Okay, of course bila kita demand tinggi ni, sekarang ni kita ada gudang, kita ada 3 buah gudang yang boleh muatkan 40 tan coklat dalam satu masa. Dan kita punya turnover coklat ni memang quite tinggi, yang mana dalam satu minggu kita mengeluarkan biasanya dalam 7 ke 8 tan seminggu coklat kita keluar masuk. Of course, bila makin ramai, memang kita ada perancangan untuk buka gudang lagi. Dan kita punya planning, kita akan ada master gudang dan kita akan buat ada small warehouse around Malaysia. That will be the ultimate logistik kita punya pengedaran lah. Dan sekarang ni dengan kapasiti 40,000 ejen, kita ada lebih kurang 50 pekerja HQ, staff HQ, yang mana 70% tu adalah 60% adalah di bahagian production. Kita ada 8 department lah. Kita ada sales, marketing, multimedia, customer service, admin, finance, HR. Ada 8. Okay. So kita ada 50 pekerja. Dan macam mana kami jaga hubungan baik dengan ejen adalah seperti kita gunakan akademik usahawan tu lah. Akademik usahawan Cokodap lah, di mana tempat kami, leader-leader Cokodap berengage ataupun bercakap dengan 40,000 usahawan Cokodap. Setiap minggu kami bercakap. Dan of course, kita juga ada sistem kita sendiri. Kita punya own sistem Cokodap. Setiap ejen ada ID. Dan kita kebanyakan sistem kita ni sistem layan diri. Ejen dia akan order sendiri dekat dia punya, kita ada website. So, diorang ada ID sendiri, diorang akan order sendiri. Diorang tengok status penghantaran tu sendiri, almost sendirilah. So layan diri, diorang boleh tengok diorang punya sales sendiri, diorang punya commission sendiri. Dan kita sediakan support customer service, kita ada 4 orang untuk attend any issue yang sometimes ada orang, of course lah pasti ada certain issue yang perlukan khidmat customer service untuk bercakap. Okay. So, okey Kak Rusnah, Tuan Farhan dah menjawab soalan tu. 50 orang semua di HQ termasuk production lah kan? Masuk. So agak ramai lah dan pada adik-adik yang nak bekerja, ingat Tuan Farhan kata tadi nak ambil pekerja, nak ambil yang ada pelajaran sebab dia lebih matang, semua tu kan. Okey. So seterusnya kalau adik-adik ada soalan silakan boleh bertanya. Sementara itu saya nak mengajukan soalan yang terakhir lah. Kepada Tuan Farhan, semestinya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, iaitu menjadi syarikat yang tersohor di dunia dengan pencapaian yang luar biasa, Tuan Farhan mestilah ada gancat, mesti ada satu timeline kan. Misi dan visi ini mesti ada timeline untuk kita nak capai kan.
Kemudiannya mestilah ada perancangan. Macam tadi lah tuan-tuan kata, mesti ada perancangan so that kita boleh go smooth. Kita boleh menghadapi segala dugaan dan cabaran. Maka tahulah apakah perancangan masa hadapan bagi Chokodubs. Mungkin nak buat produk baru ke? Bukanlah produk baru, maksudnya yang ialah kita ada klasik, kita ada travel, mungkin nak ada pelbagaikan lagi ke? Ataupun dari segi cawangan ke dan sebagainya, silakan. Okey, perancangan kami di masa hadapan sebenarnya kita fokus untuk membina lebih ramai usahawan Chokodubs. Yang mana untuk tahun ini saja HQ mensasarkan kita nak bantu 100,000 usahawan Chokodubs. Kita nak bantu 100,000 usahawan Chokodubs di Malaysia. Dan setiap negeri dalam Malaysia kita nak ada warehouse. Itu berperingkat lah, berperingkat. Tahun ni kita buka di Negeri Sembilan dan kita ada lagi beberapa tempat yang kita sasarkan boleh dijadikan sebagai warehouse kita seterusnya. Sebab dalam saya punya misi ini saya nak membina satu networking yang lebih stabil in term of penghantaran coklat tu kepada kawasan-kawasan yang tertentu. Itu untuk jangka masa pendek lah. Dan of course untuk jangka masa panjang kita nak pergi ke luar negara. Orang Malaysia ni dah cukup mature, dah cukup matang dan kita akan mula masuk ke negara-negara jiran. Kita masuk ke Indonesia, Thailand, negara-negara Asia dulu, yang mana kita akan bawa sekali leader-leader Chokodubs yang dah sangat berpengalaman, yang mana dia dengan saya dah macam tak ada beza. Kita punya key leaders, king, kita panggil king lah. King kita ni yang memang saya dah melihat dia boleh bimbing team, dia boleh guide team sampai berjaya dan melahirkan lebih ramai leader dalam team dia. Mereka-mereka inilah yang saya akan bawa bersama-sama untuk pergi ke negara jiran dan mereka inilah akan jadi speaker-speaker untuk menceritakan tentang kelebihan. HQ hanya berperanan sebagai kita buka kilang, kita produce stok je. So mereka ni akan jadi leader-leader di setiap negara-negara di luar sana. HQ buka kilang, buka stok kat situ, tersupplykan untuk ni. Dia umpama macam King ni, dia akan jadi kita punya smart business partner. Leader tu akan jadi smart business partner dengan kita. So kita saling antara satu sama lain, saling support antara satu sama lain. So sekarang ni dah berapa orang King ada dalam Chokodubs? Sekarang ni kita ada 33 orang. Wah, ramai jugalah tu InsyaAllah boleh dah menakluki negara-negara Asia lepas ni. Brunei dah settle, Singapore dah settle, okey yang lain pula lah lepas ni Okey, so ada soalan kat sini daripada Aisyah Tuan Farhan. Dia kata, "Assalamualaikum Tuan Farhan, saya Aisyah. Soalan saya berkaitan patent dan copyright issue dalam industri makanan. Seperti yang Tuan Farhan dan Puan Rehana tadi, sekarang di zaman trending, jadinya untuk Chokodubs sendiri, resipi Chokodubs ini ada patent atau copyright sendiri ke? Okey, kemudiannya biasanya kalau apa-apa produk memang akan ada copyright patent. Tapi saya kurang pasti dalam industri makanan sebab contohnya dalam trend Chokoja, sekarang dia banyak pilihan Chokoja. Kalau saya lah, sebelum Tuan Farhan jawab kalau saya banyak berhubung dengan MyIPO, selalunya resepi ni dia secret recipe saja. Dia daftarkan sebagai secret recipe. Tapi saya tak pasti selebihnya, saya serahkan kepada Tuan Farhan lah untuk menjawab soalan ni. Silakan Tuan. Saya faham concern ni. Kadang-kadang kita punya resipi makanan tu kan. Tetapi pada saya, agak sukar untuk kita patentkan satu resipi makanan tu sebab apa? Dia ubah sikit dia dah jadi benda lain. So dia dah jadi tak berapa relevan. Dia tambah garam lebih sikit je, dah jadi benda lain, totally benda lain. So it's quite difficult untuk kita ni melainkan dari segi rupa luar, packaging, itu semua yang memang kita nampak secara tu insya-Allah boleh. Tetapi dari segi resepi tu sebenarnya sangat ni. Dan pihak kilang pun diorang pun pandai. Diorang ubah je sikit dah jadi lain. Dia tambah ni sikit, tambah flavor ni sikit, ni flavor dah jadi lain. So benda tu pun susah kita nak ni. Pada saya untuk bahagian makanan macam tu, resepi tu tak berapa berbaloi untuk kita patentkan. Lebih berbaloi kalau kita patentkan bahagian proses,
bahagian packaging, logo, itu lebih berbaloi. Sebab apa, in the end orang tengok pada brand. Orang tengok kepada kita punya brand lah, brand. Okay. Betul. Saya pun nampak macam tu juga sebab kita dulu pernah datang. Saya dengan Madam Nik Fazil dan juga tim pernah datang dengan satu produk lah, kita panggil sebagai Sunnah Bar. So Sunnah Bar tu kita masuk IID, jadi bila masuk IID ni kita kena buat something lah dengan MyIPO, pattern ke copyright kan. Tapi bila kita pergi minta, dia kata just secret recipe sahaja. Jadi benda tu tidaklah sebenarnya betul-betul menjaga seperti mana copyright dan pattern lah, macam Tuan Farhan kata tu lah. Okay, so seterusnya sekiranya ada persaingan jadi sekiranya ada persaingan atau produk yang diinovasikan berdasarkan Chokodap ini, apa perancangan atau langkah-langkah yang Tuan ada untuk memastikan Chokodap ini tidak tenggelam trend? Main question, adakah copyright patent resipi dalam industri makanan? Yang ini Tuan dah jawab tadi, perancangan Tuan untuk tidak tenggelam dalam trend. Saya rasa yang kedua. Soalan kedua tu, dia sebenarnya macam ni. Siapa yang tak agresif dalam marketing, memang dia akan kena telan dengan pesaing. Siapa yang selesa dan dia tak buat apa-apa, mana-mana pihak, pesaing kita sentiasa akan ada. Apa saja produk kita buat, pasti akan ada pesaing. Dan macam mana kita nak kekal always berada di atas, that's why lah kita punya marketing kita itu kena always 10 kali ganda daripada ni. Walaupun sekarang kita dah buat macam ni, kita kena always ada. Contoh, saya tengok contoh mudah macam Milo kan, Milo, McD. Walaupun diorang dah power sangat dah, tetapi diorang tak pernah pun berhenti buat marketing. That's how kita nak jadi market leader lah. Okay. Sentiasa visible kepada orang lain. Sentiasa visible market kan. Supaya orang tak lupa kita dan supaya kita tak lekang di zaman lah. Okay. So kemudiannya ada satu lagi soalan. Siapakah idola yang Tuan jadikan aspirasi untuk berjaya dalam bisnes? Idola. Ini trend student punya soalan ni. Apa-apa, bukan. Maksudnya trend sekarang lah. Bila kita berjaya, kita mesti ada idola. So mereka nak tahulah siapa idola Tuan Farhan. Silakan. Okay. Idola yang paling besar is Nabi Muhammad SAW. Tapi itu biasalah. Itu biasa kita ambil manusia biasa. Manusia biasa antara idola saya yang dekat Malaysia ni, saya nampak Tuan Syed Buhari. Tuan Syed Buhari antara one of saya punya, saya banyak baca kisah dia, saya suka dia punya perjalanan dia, apa yang dia buat. Sebenarnya ramai idola saya. Antara yang melekat, Tuan Syed Buhari, siapa lagi saya rasa dia paling besar lah. The main idola. Kalau kita memang nak menjadikan semua orang idola, tapi the main idola. Tapi semestinya Rasulullah SAW yang first lah kan. Sebab baginda adalah yang perfect untuk kita ni. Tapi yelah, kadang-kadang bila kita menjadikan idola Rasulullah ni, kita juga di samping tu ada juga di kalangan kita ni kan. Okay. So Syed Buhari, ya betul, saya pun amat kagum dengan beliau. Memang terbaik lah bagi saya untuk usahawanan juga perniagaan ni lah. Okay, seterusnya soalan, mungkin kita boleh ada satu soalan lagi lah, 1-2 soalan lah pada pukul 4 ni. Okay, so pada pendapat Cik Farhan, di manakah kedudukan brand Chokodaps dalam 5 tahun akan datang? Ni expectation dan ni lah jangkaan. Silakan. Untuk 5 tahun akan datang, saya membayangkan produk saya berada di Indonesia. Produk saya berada di Indonesia. Dan kita ke arah nak masuk ke Thailand. Sebab saya suka negara-negara yang panas ni. Negara-negara yang tak sejuk ni. Sebab apa? Negara ni dah suka coklat. Biasanya. Saya membayangkan dekat sana. Dan di Malaysia kita membayangkan brand Chokodaps ni dia setanda dengan brand-brand lain yang besar. Yang biasa sekarang ni kalau kita nampak banyak Cadbury. So saya nak juga Chokodaps ni menghiasi jalan-jalan dengan brand kita. Memang kita tengah planning macam mana kita nak allocatekan bajet yang konsisten sentiasa ada dekat radio dan juga billboard. Dua tu antara perkara yang
dalam perancangan saya lah macam mana kita nak always kekal relevan kat situ. Marketing strategi Ya. Betul sebenarnya berada di billboard memang suatu marketing strategi yang baik lah bagi saya. Sebabnya satunya ialah tarikan kan. Lepas tu kan sepanjang highway bukan ada apa-apa nak ditengok kan. Tapi bila ada billboard macam tu tertarik. Macam saya juga, saya idea dah lah cukup jauh. Sebab macam saya cakap dengan Tuan Farhan lah, selama ni saya hanya mendengar berita daripada Mira, dapat baca dan sebagainya kan. Bila kita tengok, wah okey, seterusnya. Saya rasa kita sudah pun berada dan tiba di penghujung sesi. Jadi saya menjemputlah untuk terakhir kalinya Tuan Farhan untuk memberi nasihat pertamanya kepada ejen Chokodubs yang merupakan pelajar UiTM, sebab mereka ni kan sedang belajar dan juga menjadi ejen. Yelah, kita pun faham sekarang dengan situasi sekarang kan, pelajar ni dia kena versatile, dia kena multi skill, dia kena multitask kan. Itu tuntutan sekarang lah Tuan Farhan Saya dulu pun bekerja juga tapi hujung minggu, cuti semester kan. Tapi sekarang tak, kita tengok anak-anak kita kadang-kadang pagi kelas, petang pergi kerja kat kafe ataupun jadi ni dah dropship, agent dan sebagainya. So saya nak sedikit nasihat lah daripada Tuan Farhan kepada mereka. Pertama, keduanya kepada peserta OYC sendiri. Okey, kepada peserta online yang online Youngpreneur Competition 2021 yang seramai 30 orang ni. Okey. Dan yang terakhirnya adalah kepada semua penonton, terutama Chokodians lah dan yang lain, termasuklah kami barisan pensyarah, barisan pelajar-pelajar, okey, untuk kita lebih jatuh cinta kepada perniagaan, kepada keusahawanan, ataupun yang dah ada tu dia lebih bersemangat untuk maintain dan juga untuk dia build up more dia punya perniagaan. Silakan Tuan. Okey, nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang mana masih belajar dan juga buat bisnes, pada saya benda tu satu benda yang bagus. Cumanya nak tak nak kita kena tahu mana prioriti kita. Pastikanlah belajar tu belajar sampai habis. Ada assignment tu kena siapkan lah sebab itu is your main priority. Second is saya tahu sometimes ada pelajar nak cari side income commitment, cuba cari strategi ataupun kaedah yang mana tak mengganggu you punya pembelajaran. Sebab apa belajar ni pada saya satu benda yang mulia yang sangat bagus. Dia mematangkan fikiran kita. Okey, penting benda tu. Okey, make sure you balance. Okey, dia begitu juga sama dengan macam orang yang masih bekerja dan juga berniaga. So, of course saya tahu dua-dua belajar pun memang sibuk, banyak assignment. Yang bekerja pun sibuk, banyak kerja-kerja hakiki semua. Tetapi the balance timing mesti kena jaga. Jadual tu mesti kena solid lah. Of course lah, dah ada jadual, you mesti disiplin. InsyaAllah you boleh buat. Okay, untuk peserta OYC, saya nak ucapkan, ini pertandingan ke OYC ni? Competition Okay, saya doakan supaya anda berjaya. Saya tak berapa jelas macam mana you punya competition ni, tapi saya tahu this something yang berkaitan dengan business kan. Okay, so saya harap you all buat yang terbaik. Apa yang dah belajar daripada perkongsian-perkongsian yang you dah dapat ni, cuba hadamlah. Cuba hadam dan of course benda tu pada saya competition is just a game, pasti ada menang dan kalah, tetapi yang penting apakah value yang you belajar dalam ni. Sebab apa bukan mudah sebenarnya tuan-tuan perempuan, pihak-pihak Masmac untuk mencari orang bagi speaker ni semua bukan mudah sebenarnya. It's not easy work. Okay, so saya harap anda hargai apa yang anda dah belajar ni. Yang penting apa value yang anda dapat, nilai yang dapat yang boleh anda implementkan dalam kehidupan sebenar anda nanti. Okay, bagi penonton-penonton kat sini saya pasti ramai Chokodians yang menonton. Saya nak ucapkan terima kasih kerana anda support saya di sesi ini. Okay, saya sebenarnya tak expect, tetapi bila pihak OIC kata boleh panggil, saya open lah. Ini pun last minute open. Lagi setengah jam nak start baru saya bagi link dekat diorang. Kalau tak lagi ramai. Tetapi sebab saya follow apa yang pihak OIC minta, so saya nak ucapkan tahniah dan selamat, orang kata apa, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Dan kepada semua barisan pensyarah, Wan Rusna, Ismail,
Okay, Puan Siti Khatijah dan juga Puan Rehana, terima kasih atas jemputan ini. Memang niat saya nak berkongsi sedikit sebanyak ilmu ni. Mudah-mudahan dia dapat beri manfaat kepada semua yang menonton di sesi ini. Okay. Okay, so terima kasih Tuan Farhan. Tapi sebelum saya tutup, koordinator Masmed, Puan Nik Fazin Hiriati, dia nak cakap something untuk semua. So saya jemputlah Madam Fazin untuk sepatah dua kata, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Rehana. Sekejap je sebenarnya nak bercakap sikitlah wakil Masmed. Thank you very much Cik Farhan. Dan saya memang tidak menafikanlah, bukan senang sebenarnya kita nak bawa speaker dari ikon lah, kita kata ikon yang memang ada real product dan memang ada nama di luar sana. Jadi saya berterima kasihlah sebab Cik Faham faham dan kongsikan benda tu kepada pelajar semua kan. Cumanya saya nak kongsikan sikit lah kat sini. Sebenarnya di UiTM ni kita ada KPI tertentu. Salah satunya adalah kita nak menghasilkan 15% usahawan pelajar. Bermaksud kita kena groom mereka seawal dari peringkat pengajian. Dan pelbagai inisiatif lah yang kita buat termasuk program competition ni lah. Jadi maksud perkongsian saya pada petang ni adalah nak bagi tahu yang kami di universiti memang memerlukan kerjasama, orang kata bantuan, sumbangan dari pihak usahawan berjaya seperti Cik Farhan sendiri. Okay. So untuk saya kongsikan juga kat sini, semalam kita baru just sign MOU dengan He and She Coffee, yang mana kita nak letak satu kafe dalam kampus untuk penjanaan pendapatan dan juga untuk program keusahawanan lah. Jadi bila saya fikir-fikir tadi sama-sama dengar Cik Farhan berkongsi, saya rasa macam ada ruang dan peluang untuk UiTM macam collaborate lebih lagi dengan Chokodubs. Maknanya kita punya collaboration ni tidaklah terhenti pada webinar hari ni je. Sebab saya rasa Cik Farhan punya produk ni dia macam sesuai untuk kita buka penyertaan kepada ramai student UiTM. Maknanya kalau kata mungkin sebelum ni pelajar sendiri kena cari apa brand ataupun produk yang dia nak jadi agent. Okay. So kalau Masmed sendiri mungkin kita boleh collaborate bersama dan kita buka peluang tu kepada pelajar. Jadi UiTM ni kalau Cik Farhan tahu, memang tahulah kot kan, memang seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kita ada dalam 6,000 pelajar. Kalau kata boleh tap 5% daripada 5,000 pelajar tu sebagai Chokodub punya agent, dah berapa kat situ kan? Kalau bayangkan kalau satu Malaysia. Jadi kita kena ada collaboration mungkin dalam bentuk LOI, MOU supaya kita boleh bantu usahawan di luar sana dan usahawan di luar pun boleh bantu pembangunan keusahawanan pelajar. Kalau Cik Farhan sudah kan, gitu. Faham. Nanti kita akan collaborate lebih lagi lah. Especially kalau kita suka sebab usahawan Melayu, Islam, Bumiputra. Dan personally mungkin saya share sikit lah. Saya kenal brand Chokodub ni daripada isteri kepada salah seorang pensyarah UiTM sendiri. Kadang-kadang kita beli ni atas dasar tak apalah kita support kawan-kawan. Sebab saya memang chocolate lover. Puan Rehana pun tahu saya memang chocolate lover. Kalau di outstation dia akan bawa kadang-kadang coklat untuk saya kan. Memang saya chocolate lover. Jadi saya tipikal tau pada mulanya. Saya kata Chokodub ni brand apa, tak pernah dengar pun. Kita tend to compare tau dengan Cadbury, dengan yang kita biasa. Tapi sebab atas dasar saya rasa nak bantu kawan, saya belilah. Tapi bila saya start beli tu, saya rasa macam first ni honest experience bila saya start makan tu, saya rasa wow, ini sama level dengan coklat luar sana. Alhamdulillah. Serius, bukan sebab Cik Farhan depan saya, memang honest orang kata testimoni. Dan start daripada hari tu memang setiap kali gaji, almost every gaji saya akan beli. Dan saya dah ada orang kata agent yang saya close lah, memang selalu order, dia pun selalu promote kat saya lah. Dan terima kasihlah sebab terima kasih sebab ada produk brand Malaysia coklat yang kita boleh harapkan selain daripada brand-brand antarabangsa. Macam itulah.
Jadi saya memang sangat berbesar hati, pihak UiTM Terengganu sangat berbesar hati untuk lebih panjangkan collaboration kita ni ke peringkat yang lebih lah, bukan setakat perkongsian webinar sahaja. So mungkin ini lamaran secara terus lah ni Cik Farhan. InsyaAllah, insyaAllah. Kita Cik boleh Farhan sikit lah sepatah dua kata. Terima kasih Cik Farhan. sama. InsyaAllah kita boleh go further lah. Nanti kita akan discuss lebih detail lah. Sebab saya pun nak faham juga kan. InsyaAllah. Okey, terima kasih Madam Lin. So mungkinlah dengan lamaran Madam Lin tadi tu, kita boleh jumpa Cik Farhan secara face to face di UiTM Syarwan Terengganu kalau diterima lamarannya, dan juga mungkin juga boleh membantu Chokodapsa untuk meet the target 100,000 di Jezan Roadshow untuk membantu tadi tu kan. Amin. Kita harap ialah win-win situation lah kan, kita biasanya begitu. Okay, so saya rasa kita dah, kalau tengok ni masa macam dah lebih, itulah saya pun tanya tadi dengan penganjur, betul ke ni 2 jam takut saya tak sempat ni, banyak pun nak tanya. Okay, so tak apalah, Alhamdulillah selesai sudah program webinar Icon Digital Marketing sebenarnya program online yang Preneur Competition 2021. Maknanya sesi webinar ini adalah penutup kepada semua webinar yang telah dianjurkan dan dirancanglah untuk OYC 2021 ni. Maka jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Farhan. Sampaikan salam saya kepada Teacher Sarah. Walaupun kita tak kenal secara rapat, tapi sebenarnya Amirah telah mengenalkan kita secara rapat selama mengenali Chokodapsa dan juga dalam 2-3 hari ni. Memang saya berterima kasih sangat dengan Amirah. Rasanya penuhlah WhatsApp dan juga saya punya messenger, FB, segala input dibagi. Tak apa madam, madam study, madam baca. Madam boleh pun jadi moderator sebab saya kata saya the boss sebab nak bercakap dengan orang hebat. Jadi dia memang sangat banyak membantu, Alhamdulillah, terima kasih. Dan tahniahlah sebab Tuan Farhan mempunyai ejen yang hebat seperti Amirah. Okey, seterusnya saya juga nak terima kasihlah sebab sudi sangat luangkan masa. Bukan senanglah nak mengambil masa, walaupun 2 minit sebenarnya orang yang sibuk ni susah kita nak ambil masa ni, tapi Tuan Farhan boleh allocate kepada kami lebih daripada 2 jam, Alhamdulillah. Kemudiannya terima kasih kepada peserta, penonton, Chokodians, terima kasih sebab support program UiTM. Which is most of you I can see here that's alumni, even though ada juga students UiTM yang masih menjadi student. So terima kasih banyak-banyak atas semangat you all membantu dan juga menyokong program kita pada petang ni. Semoga perkongsian ni dapat memberi idea, ilmu baru dan juga motivasi lah kepada peserta OYC 2021 dan juga penonton. Sama ada daripada pensyarah ke, pelajar ke, even Chokodian sendiri pun, sebab saya yakinlah Chokodian tak pernah jemu pun dengar kata-kata daripada Tuan Farhan. Sebab tu mereka boleh join every week, 3 hari tu dan sebagainya kan. Sebab that is a spirit and motivation for them. Okay. Kemudiannya saya mohon seribu kemaafan lah. Saya minta maaf sangat-sangat kalau ada terlanjur kata, tersilap kata. Yelah kita ni manusia kan, kadang-kadang ada kesilapan, lagi-lagi dalam debaran yang tak habis lagi ni. Okay. Kemudiannya saya juga mohon maaf kalau ada benda-benda yang tidak sempurna lah sepanjang berlangsungnya program ini, sepanjang saya kendalikan program ini. Okay, kepada peserta dan juga penonton, kita ada sediakan link kehadiran tadi di ruangan chat. Saya mohon untuk isilah sebab kita nak tengok berapa ramai peserta, penonton untuk hari ni. Kita nak simpan data lah. Okey, kemudiannya usai sudah sesi webinar kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, terutama Tuan Farhan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang lain. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Okey, so terima kasih semua. Saya serahkan kepada medium yang Cik Suziani lah kalau ada apa-apa yang nak disampaikan dari pihak organizer. Kalau tidak, Cik Suziani boleh end the session. Cik Suziani. Okey. Terima kasih Madam Rahana. Terima kasih Encik Farhan. Terima kasih juga kepada semua peserta untuk ke-77 siri webinar Masmed OYC ni. Okey, ada masa kita jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak dari hujung kaki sampai ke hujung rambut. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.